Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi penonton. Sepastinya anda pada ketika ini tepat jam 8 pagi. Anda menyaksikan kami di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM untuk Selamat Pagi Malaysia. Bersama saya Munawar Azmi. Dan juga bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Alhamdulillah hari ini hujung minggu bersama dengan keluarga anda yang tercinta. Tapi pastikan semuanya dalam keadaan yang baik sebab sekarang ni kalau kita tengok bacaan IPU agak tinggi. Jadi kena sentiasa berwaspada dan juga hati-hati kalau boleh elakkan aktiviti yang dilakukan bersama keluarga di luar, maksudnya banyakkan aktiviti di rumah lah bersama dengan keluarga, terutamanya di hujung minggu ni Munawar. Betul. Jadi banyak sebenarnya langkah-langkah yang perlu kita ambil, khususnya kita menilai keadaan jerebu di negara kita. Beberapa lokaliti memperlihatkan keadaan jerebu yang mencatatkan yang tidak sihat. Jadi apa yang perlu kita ketahui adalah berkenaan langkah kendiri kita. Ialah kalau kita perlu keluar sekalipun, kalau boleh sebaiknya kita pakai pelitup separuh muka. Betul. Dan kalau boleh kita kurangkan aktiviti-aktiviti fizikal di luar. Dan seterusnya, pasti kami akan buka siaran Selamat Pagi Malaysia dengan berkongsi kepada anda apa yang utama di portal berita RTM. Antaranya, tumpuan kita semalam adalah berkenaan dengan pilihan raya kecil Dewan Negeri N36 Pelangai semalam. Inilah keputusannya. Ya, okey. Dan antara perinciannya iaitu Dato' Mizar Abu Adam dari Barisan Nasional BN menzahirkan ucapan terima kasih kepada pengundi pilihan raya kecil PRK Dewan Negeri N36 Pelangai atas kemenangan beliau di atas kerusi itu semalam, dan beliau komited untuk meneruskan legasi Allahyarham Datuk Seri Johari Harun bagi membangunkan kawasan Pelangai seperti yang dijanjikan. Dan antara kata-kata beliau, terima kasih pengundi Pelangai kerana memberi kepercayaan kepada saya. InsyaAllah saya akan menjalankan amanah dan paling penting ialah legasi Allahyarham Datuk Seri Johari Harun akan saya teruskan. Okey, kita nak kongsikan kepada anda keputusan rasmi yang seperti mana telah dikongsikan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya semalam, iaitu berkenaan dengan PRK N36 Pelangai, dari mana dari segi statistiknya Dato' Azmizar bin Abdul Adam daripada Barisan Nasional memperoleh undi sebanyak 7,324 undi, iaitu majoriti sebanyak 2,949, dan diikuti calon Perikatan Nasional Cikgu Kasim yang memperoleh undi sebanyak 4,375, manakala calon bebas Hasli Helmi bin Zul Hasli yang memperoleh undi sebanyak 47 undi. Dan ini pastinya satu apa yang kita boleh katakan legasi kemenangan daripada calon Barisan Nasional yang akan meneruskan langkah Allahyarham Datuk Seri Johari Harun sebelum ini dan menjadi yang berhormat Dewan Negeri yang baharu bagi Dewan Negeri Pelangai. Dan sepastinya kita juga ingin berkongsi kabar gembira dari Sukan Asia Hangzhou 2022. Ya, okey. Dan antara perincian di sini iaitu atlet komiti lelaki negara Muhammad Arif Afifuddin Abdul Malik mendedahkan terpaksa bertarung dalam kesakitan ketika beraksi pada final acara tersebut, dan penyumbang pingat emas ke-6 negara itu mengalami kecederaan pada bahagian belakang dan juga tulang rusuk. Dan antara perkongsian beliau, saya ambil ubat penahan sakit dan ada kuranglah. Jadi kecederaan itu bagaimanapun tidak menghalang atlet berusia 23 tahun itu menumpaskan pemenang pingat gangsa edisi 2018 dari Kazakhstan. Apa yang lebih manis semalam sebenarnya apabila kita melihat Arif beraksi dengan penuh bersemangat, dan sudah pastinya juga ini merupakan antara pingat emas pertama negara untuk sukan karate ini. Dan yang paling manis sekali semalam kalau kita imbas kembali kan, sewaktu nyanyian lagu Negaraku dimainkan bergema di bumi China, Arif menitiskan air mata semalam. Pastinya ini merupakan satu kebanggaan untuk kita semua. Betul. Kerana ialah berjaya mengharumkan nama negara dan juga berjaya membawa pingat emas yang pastinya akan menambah lagi sasaran kita untuk kita melengkapkan lagi satu prestasi yang cukup cemerlang di Sukan Asia Hangzhou 2023. Tahniah kita ucapkan kepada Arif, aksi yang sangat memberangsakan, sangat cemerlang, menewaskan peserta daripada negara Uzbekistan, daripada Kazakhstan. Betul. Okey, dan selanjutnya juga iaitu setakat ini pungutan pingat bagi negara Malaysia adalah emas sebanyak 6 pingat dan juga perak sebanyak 8 pingat, gangsa 18, dan secara keseluruhannya adalah sebanyak 32 pingat.
telah pun dibungut. Alhamdulillah. Kita dah melepasi sasaran pingat, 27 pingat sasaran seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini. Namun sekarang ini kita telah pun memperoleh 32 pingat secara keseluruhannya. Tahniah kita ucapkan kepada kesemua kontingen negara yang telah pun mengharumkan nama negara. So pasti ini kabar gembira yang akan kita kongsikan bersama dengan rakan pelapor kita nanti, Sophie. Dan seterusnya kita nak berkongsi apa yang telah dizahirkan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Digital. Okey. Dan antara perincian di sini iaitu masyarakat dinasihat untuk tidak menyumbang kepada penyebaran berita palsu dan fitnah di media sosial, terutamanya mengenai virus ataupun virus X yang tular di aplikasi TikTok. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berkata pihak kesihatan telah menangkis dakwaan yang menyatakan golongan jururawat perlu diberikan vaksin untuk virus tersebut dan bertegas ianya adalah berita palsu. Dan masyarakat perlu dapatkan informasi berita di laman web rasmi kementerian untuk maklumat yang sahih. Dan saya lihat sejak mereka yang berada di TikTok tidak lagi beberapa wakil di Malaysia kerjasama mereka dengan pihak kerajaan sangat lembap dan saya sangat tidak berpuas hati. Dan antara yang lain juga contohnya dalam isu dakwaan vaksin bagi virus X telah tular sehingga mencecah 1.5 juta view baru-baru ini. Dan saya terpaksa panggil telefon ataupun membuat panggilan orang TikTok sendiri untuk tanya kerana Kementerian Kesihatan sudah keluarkan penafian tapi pihak TikTok langsung tidak mengambil apa-apa tindakan. Menyentuh berkenaan dengan berita-berita palsu ini, sebenarnya anda boleh menyemak kesahihan sesuatu berita tersebut melalui portal sebenarnya.my ataupun lagi mudah sebenarnya anda boleh saksikan kami di RTM. Sepasti kami mempunyai beberapa rancangan dan juga segmen untuk kita memperbetulkan fitnah-fitnah dan juga berita palsu di luar sana. Antaranya kita ada biar betul, kita ada pastikan sahih untuk kita menepis tangkisan dan semua berita palsu di luar sana. Itu yang paling penting untuk kita berkongsi maklumat yang betul dan mempercayai maklumat yang betul, bukanlah maklumat yang tidak tepat seperti itu. Okey. Dan kita nak berhenti berehat seketika, sebelum itu juga kita ingin war-warkan kepada anda. Anda bukan sahaja boleh menyaksikan kami di saluran TV1 dan juga saluran berita RTM, malah juga melalui aplikasi RTM Klik ataupun di Facebook rasmi kami Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi. Okey, kita nak berehat seketika. Kami akan kembali selepas ini dengan banyak perkongsian yang menarik istimewa untuk anda untuk edisi hujung minggu. Selepas ini. Okey, selamat kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. So pastinya kita akan meneruskan siaran Selamat Pagi Malaysia pada pagi ini dalam ruangan komentar @SPM. Topik yang akan kami bicarakan pada pagi ini adalah berkaitan dengan apa yang berlaku semalam, iaitu pilihan raya kecil Dewan Negeri N36 Pelangai, iaitu bagaimana untuk kita gambarkan pemimpin berwibawa pencetus perubahan. So pastinya tetamu yang bersama saya pada detik ini adalah Dr. A. Aziz Azizam yang merupakan pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih bersama kami pada pagi ini. Topik yang saya rasa penting untuk kita war-warkan, kita cerakinkan dan juga kita fahamkan kepada masyarakat. Bila kita menyentuh berkenaan tajuk pemimpin berwibawa pencetus perubahan, ialah kalau kita lihat tanggungjawab seorang pemimpin itu bukannya mudah, kerana di bahu mereka terdapat amanah yang cukup besar yang perlu digalas, amanah daripada rakyat dan juga amanah kepada Allah SWT. Jadi bagaimana untuk kita gambarkan pada permulaan ini ciri-ciri pemimpin yang berwibawa? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin ucapkan terima kasih dan tahniah kepada semua pengundi-pengundi dan juga para calon yang bertanding di PRK semalam. Dan kita lihat bahawa
kita faham bahawa masyarakat ataupun pengundi-pengundi telah membuat keputusan dan saya fikir keputusan ini perlulah diterima dengan dada yang terbuka dan kepada yang pemimpin yang kepada calon yang menang seharusnya perlulah memikul tanggungjawab ini dengan sebenar-benarnya kerana kemenangan tidak terhenti di situ saja. Kemenangan ini perlulah juga direalisasikan terutamanya kepada masyarakat di kawasan Pelangai yang mana saya fikir sebelum ini segala manifesto idea-idea yang telah diketengahkan sepanjang kempen seharusnya saya rasa perlu diberi direalisasikanlah dan semestinya masyarakat tenanti-nanti apakah perubahan-perubahan baru dan apakah yang akan dibawa kepada masyarakat di Pelangai. Okey, tadi Tuan menyentuh berkenaan dengan perubahan. Ialah dalam kita merangka perjalanan sesuatu karier ahli politik atau pemimpin di satu-satu tempat ini. Kita menyentuh aspek apa yang berlaku di Pelangai sendiri. Apa sebenarnya perubahan yang diimpikan, yang dimahukan oleh masyarakat di Pelangai sebenarnya? Betul. Selalu kalau kita lihat orang kalau dalam kempen selalu disebut berkenaan dengan keperluan asas. Saya fikir kita pada tahun ini tahun dah 2023 keperluan asas ni bukanlah saya rasa perkara yang masih lagi boleh dimainkan sebagai isu yang boleh digula-gulakan. Tapi pemimpin itu perlulah meningkatkan keupayaan masyarakat itu. Meningkatkan keupayaan atas dasar bagaimana sesuatu masyarakat itu boleh berdiri atas dirinya sendiri yang mana kemajuan yang dia orang dapat, peningkatan sosioekonomi, pendidikan yang baik. So itu sebenarnya yang saya fikir boleh dijadikan satu measurement, pengukuran kepada keberkesanan kepimpinan. Dan yang paling penting sekali, pemimpin haruslah mempunyai matlamat yang jelas. Ada juga pemimpin-pemimpin yang sebelum ini waktu kempen dia pandai. Waktu bila dia mendapat tanggungjawab, dia hilang matlamat itu, dia tak begitu jelas. So saya fikir perlu pemimpin ada matlamat yang jelas supaya boleh membawa membawa masyarakat yang dipimpinnya kepada satu dimensi baru yang seperti mana yang telah dijanjikan di dalam kempen pilihan raya. Oh, okey. Dan pastinya juga usai sahaja pilihan raya semalam dan sepastinya kita menyaksikan yang berhormat pastinya akan mengangkat sumpah sebagai yang berhormat Dewan Negeri. Betul. Dan bagaimana untuk kita melihat kerangka yang lebih jauh sebenarnya ialah perjalanan baru saja bermula dalam tempoh mungkin lebih kurang 5 tahun. Rakyat pastinya akan menilai prestasi dan juga track record seseorang pemimpin tersebut. Perkiraannya mungkin mudah di sini ialah sekiranya prestasinya cukup cemerlang, mandat akan diteruskan untuk pilihan raya yang akan datang. Tapi sekiranya sebaliknya, pastinya rakyat akan menghukum dan juga menilai keadaan semasa. Jadi bagaimana pandangan dalam hal ini? Betul tu. Kita melihat kajian-kajian yang lepas telah meneliti pelbagai instrumen dan saya tertarik dengan satu kajian yang telah dilakukan oleh Newman dan Seth pada tahun 1985 di mana dia menggariskan 7 faktor dan elemen bagaimana voters ataupun bagaimana pengundi meletakkan faktor-faktor yang difikirkan penting sebelum dia pergi memangkah. Antaranya adalah issues and policies. Bagaimana sesuatu isu yang dimainkan dan yang polisi yang cuba dibawa oleh pemimpin tersebut. Kedua adalah social imagery, iaitu bagaimana perwatakan individu ataupun pemimpin itu diletakkan di dalam masyarakat. Emotional feeling, candidate image, current event dan juga personal event dan seterusnya epistemic issues yang mana bagaimana pemimpin itu datang dan mengubah sesuatu perkara kepada perkara baru. Jadi saya fikir ketujuh elemen ini akan diukur oleh masyarakat untuk PRU yang seterusnya. Kalau keselesaan itu dan keyakinan masyarakat terhadap tujuh elemen ini
tidak mustahil pemimpin sama yang akan diberikan tanggungjawab itu untuk teruskan lagi. Atau kalau mereka tidak berfikir bahawa pemimpin itu tidak boleh melakukan ataupun faktor-faktor itu tidak boleh disusun dengan tidak boleh difulfill dengan baik, mungkin pengundi akan mencari alternatif yang lain. Okey, dan alhamdulillah kita lihat semalam juga dari segi peratusan keluar mengundi agak tinggi melepasi sasaran yang telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya melebihi 70%. Tahniah kita ucapkan kepada pengundi-pengundi berdaftar di DUN Pelangai. So pastinya kita juga ingin melihat bagaimana dari segi corak pemikiran pengundi-pengundi di Dewan Negeri Pelangai ini. Bagaimana dari segi pemilihan mereka terhadap pemimpin di satu tempat tersebut. Dan bagaimana perkara ini sangat penting untuk kita gambarkan persepsi masyarakat, khususnya prestasi. Mungkin kita boleh lihat corak prestasi dan juga kepimpinan calon Barisan Nasional sebelum ini. Betul. Daripada corak pemilihan dan peratusan pengundi yang saya fikirkan bagus, tinggi, adalah satu orang kata mood pengundian itu ataupun praktis demokrasi itu berlaku. Dan saya risau takut peratusan menurun. So tengok alhamdulillah lah 70% baguslah kan. Kerana di negara-negara lain, yang negara maju yang lain pun peratusan mereka macam tu je, 60%, ada even di US dan 40% dan sebagainya. Tapi Malaysia masih lagi 70%. So alhamdulillah. Dan daripada segi pengundian kita melihat ada dinamik yang berlaku. Dinamik daripada segi pemilihan. Saluran-saluran tertentu, saluran 4 dan 5 memberi sedikit kelebihan kepada PN, cenderung kepada PN, dan saluran lain dikuasai oleh BN. Jadi dinamik ini berlaku dan dinamik ini akan berubah-ubah. Saya fikir akan mengikut trend dan situasi, terutamanya keadaan ekonomi, itu juga akan memberi pengaruh pada jangka masa panjang lah. So itu yang kita nampak setakat hari yang semalam, daripada semalam. Okey. Bagaimana pula kita melihat kemenangan yang berhormat Dato' Amizar sebagai ahli Dewan Negeri bagi DUN Pelangai sekarang ini? Ianya dilihat sebagai satu perkara yang senada dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan di peringkat pusat. Jadi bagaimana perkara ini sebenarnya sangat membantu untuk lebih menyuarakan lagi suara rakyat di Dewan Negeri Pelangai dan juga untuk kita membawa satu perubahan dan juga pembangunan di sana. Betul, saya lihat ini apa yang calon yang menang, ini Datuk Amizar dia menggalas satu tugas yang berat. Apabila dia menang saja, saya fikir beliau akan dan harusnya dan komited untuk membawa perkara yang aspirasi rakyat untuk dia diketengahkan di Dewan Negeri. So jadi sebab kerajaan negeri adalah kerajaan Barisan Nasional dan parti yang menang juga Barisan Nasional, saya rasa perkara ini lebih mudahlah, seharusnya dan sepatutnya menjadi lebih mudahlah di dalam membawa segala kemudahan dan keperluan kepada rakyat, terutamanya di DUN Pelangai. Walau bagaimanapun, apa yang kita lihat bahawa ianya tidaklah seperti seharusnya orang kata, yalah, ada yang menang, ada yang kalah. Jadi start pada hari ini, everything back to normal. Kena bekerja, tak kira siapa menang, siapa yang kalah, demi kepentingan keseluruhan penduduk di Pelangai. Dan sepasti ini satu perkara yang akan kita nantikan, terutamanya bagi masyarakat Pelangai, ialah pelbagai aspek telah pun diambil kira. Betul. Yang disuarakan sebelum ini antaranya aspek infrastruktur, peluang pekerjaan dan juga aspek sosioekonomi. Jadi tahniah sekali lagi kita ucapkan kepada Dato' Azmizar atas kemenangan menjadi yang berhormat bagi Dewan Negeri N36 Pelangai. Dan satu perkongsian yang menarik juga, satu buah fikiran yang boleh kita cambahkan daripada tajuk pemimpin berwibawa pencetus perubahan. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. A. Aziz Azizam, pensyarah kanan komunikasi liberal Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media UiTM. Terima kasih tuan. Sama-sama, terima kasih. Baik penonton, sekarang ini kita akan terus sahaja ke Kedah FM untuk ruangan seleksi pagi bersama dengan DJ Nazri dan juga DJ Faizal di sana. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi untuk semua yang menonton melalui siaran SPM pagi ni. Saya DJ dan saya juga Faizal Zainuddin bersiaran bersama anda dalam seleksi konti bervisual Khabar dari Kedah. Seronok abang sebab kami boleh habang cerita-cerita dari negeri Kedah Darul Aman ni kepada semua penduduk di negara kita, seluruh Malaysia, Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura, Indonesia. semua sekali Duduk dalam di luar negara pun boleh dengar kita. Sebab apa? Kita ada RTM Click. Sekarang ni semua di hujung jari. Tapi khabar dari Kedah ni cerita tentang apa ni Pak I? Cerita tentang apa lagi? Kita nak cerita tentang Kita Madani Peringkat Negeri Kedah. Kita ada satu program khas hari ini yang akan berlangsung di Sungai Petani, kawasan Cek lah. Kawasan saya lah. Tapi bertempat secara detailnya, Ya. terperincinya di Surau Imanuddin, Payanahu. Di dalam kawasan Tamaria tu Pak I. Flat Payanahu. Flat Payanahu. Mudah aja tempat tu nak pergi. Kalau tak tahu boleh ikut saya nanti. Okey, baik. Kalau kita nak cerita berkenaan dengan program yang akan berlangsung ni, terlebih dahulu kepada anda yang menonton SPM untuk hari ini, terima kasih juga Menawar. Tak lepas peluang untuk anda, bolehlah jom follow media sosial Kedah FM terlebih dahulu. InsyaAllah. Facebook ada, Twitter ada, TikTok ada Pak I. Mudah aja. Semua ada abang hampa. Janji mau dengar aja. Okey, baik. Kita nak masuk berkenaan dengan program yang akan berlangsung hari ini, di mana skuad Kedah FM juga akan berada di Surau Imanuddin, Payanahu, Sungai Petani bermula pukul 9 pagi nanti. Dan juga dengan pelbagai aktiviti menarik untuk anda. Antaranya kita ada yang dianjurkan juga sukan rakyat. Sukan rakyat wajib dah. Sukan rakyat ni untuk komuniti setempat di kawasan tersebut lah. Ada hadiah semestinya. Dan ada sukan, ada pertandingan, ada hadiah. Ada lagi jualan agro madani, gotong royong kenduri kampung. Dia Nak habaq pagi ni. Kenduri kampung pasti ada potong daging apa semua buat gulai, rias pisang. Wajib lah. Sedap Ada lagi apa dia taklimat mengenai Malaysia Madani lah untuk mendekatkan kepada rakyat dengan pemimpin kita ni. Ya. Ada berkenaan lagi MC yang menyampaikan taklimat tentang skema. Ya. Okey, dan juga ada pameran dan kaunter perkhidmatan pelanggan oleh Jabatan dan Agensi Kerajaan. Pastinya ada banyak lagi program yang akan berlangsung di sana. Untuk anda mengetahui dengan lebih lanjut lagi apa ceritanya, kita dah wawarkan kepada anda, seluruh Malaysia dah mengetahui. Kepada anda yang berada di Sungai Petani, jangan lepaskan peluang untuk ramai-ramai kita turut sertalah dalam program ni. Bukan senang kita nak adakan program sedemikian sebab apa, ada kenduri rakyat. Sungguh baik. Dan dimulakan dengan pertandingan mewarna kanak-kanak ni. Jadi anak-anak kecil kita ni, mak pak siaplah bagi anak-anak ni. Nak habis dah apa mewarna kanak-kanak ni bagi no? Lambat sebab lukisan tu dia besar sikit Jan. Ada juga selawat nanti oleh Lembaga Kebajikan Perempuan Islam dan Persatuan Penduduk. Alhamdulillah. Seperti mana kita war-war. Tapi tetamu yang VIP kita yang akan hadir, Yang Berhormat Bau Wong, anak lelaki Bau Adun Sidam. Ya. Siapa lagi baik? Yang Berhormat Adam Loh Wei Chai, Adun Bakar Arang. Dan yang semestinya ahli parlimen Sungai Petani lah. Siapa dia baik? Dr. Taufik lah. YB kita akan ada di sana. Dan juga dia pun dah orang kata apa, menyusun atur untuk program sedemikian, dengan mesyuaratnya pelbagainya untuk membawakan yang terbaik untuk penduduk di Sungai Petani. Dia bertanya kawasan lain bila lagi? Kita tunggu. Yang tu kena tunggu. Kita tunggu. Kerana Kita Madani ini merupakan program turun padang dan libat urus Japan bersama komuniti setempat, bersama-sama juga Kedah FM ni. Ni baju kami dia ada Kedah FM ni baik. Yang akan turut serta pagi ni skuad Kedah FM di DJ mana yang beli? Antaranya DJ DJ Suryani Muhammad lah. Suryani Muhammad Lagi? Kemudian Siti Zack. Lagi? DJ Iskandar kot. DJ Iskandar ada. Itulah dia antara semua penyampai apa kita akan ke sana. Bolehlah tengok jumpa DJ kita ni, dan juga turut serta dengan program dalam kita ni. Okey, baik, untuk pengakhirannya jangan lupa Malaysia, anda follow media sosial Kedah FM, pastinya itu untuk anda. Sampai kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Kembali ke studio. Bye. Okey, terima kasih DJ Nazri dan juga DJ Faizal. Menarik sebenarnya celoteh daripada kedua-dua mereka dan juga perkongsian dibawa daripada negeri Kedah. Dan sepastinya sekarang ini menonton, kita akan bersama-sama menyaksikan Biar Betul. Sepastinya satu pembaruan yang dibawakan di RTM untuk kita menangkis fitnah dan juga berita palsu di luar sana. Biar Betul ini disiarkan selepas berita Kanta 744 dan diulang siar di semua platform RTM. Antaranya, jom kita saksikan.
Bertular di TikTok, kononnya kerajaan mahu mengambil harta pusaka beku untuk jadi aset negara. Perkara itu didakwa mahu dibawa menerusi belanjawan 2024 yang bakal dibentangkan Jumaat ini. Syarikat tersebut memberi cadangan agar insentif diberi kepada para waris untuk menuntut harta pusaka terbeku yang kini mencecah 70 bilion ringgit. Selepas semakan dibuat, ternyata perkara yang dimuat naik merupakan suatu fitnah. Ia dipercayai sengaja direka bertujuan menghasut rakyat membenci kerajaan. Menurut Kementerian Keuangan, kandungan poster terbabit datang daripada pengasas sebuah syarikat amanah swasta. Semakan pasukan Biar Betul mendapati ia turut mendapat perhatian pengguna media sosial yang lain. Tindakan tegas mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia menanti si penyebar fitnah. Hentikan rantaian penyebaran, jadilah pengguna media sosial yang bijak. Terlihat konten atau bahan fitnah? Segera lapor ke SKMM. Biar Betul, tak pasti, jangan kongsi. Okey, daripada perkongsian segmen Biar Betul itu tadi, kita nak beralih kepada cerita pagi Pulau Pinang dan sepastinya ia berkaitan dengan Belanjawan 2024 yang insya-Allah akan dibentangkan pada Jumaat ini 13 Oktober 2023. Kita terus saja bersama dengan sahabat pelapor kita Muhammad Alias di sana untuk kita mengetahui apakah harapan belia dalam Belanjawan 2024. Baiklah, terima kasih. Belanjawan atau bajet 2024 akan dibentangkan oleh kerajaan tidak lama lagi. Semestinya semua golongan ataupun masyarakat mempunyai matlamat ataupun harapan mereka hasrat untuk menerima manfaat daripada Belanjawan 2024. Ketika ini bersama saya, mahasiswa tahun 3 Universiti Sains Malaysia yang juga aktivis saudari Syazwina Adina Muhammad Sirait. Sebagai seorang mahasiswa, semestinya anda ada harapan untuk bajet 2024. Apakah harapan anda? Baiklah, sebagai seorang mahasiswa, semestinya saya mempunyai harapan dan hasratlah terhadap kerajaan untuk belanjawan pada tahun 2024 ini. Jadi saya harap agar kerajaan dapat cakna akan isu mahasiswa dan mahasiswi yang tiada penempatan kolej kediaman mereka di universiti. Mungkin kerajaan kalau boleh menyediakan satu plan seperti sebagai contoh skim rumah sewa untuk mahasiswa, dan saya yakin bahawa perkara ini bukanlah mudah kerana akan menelan belanja yang sangat banyak. Jadi saya harap semoga kerajaan dan juga dapat bekerjasama dengan badan-badan NGO di luar sana untuk menjadikan rumah-rumah sewa yang sedia ada ini didaftarkan di bawah satu skim rumah sewa untuk mahasiswa dengan menyediakan subsidi secara bulanan. Saya seperti kita sedia tahu juga ada universiti-universiti di luar sana yang telah pun menyediakan penempatan khas kepada para pelajar mereka, namun ada juga universiti-universiti yang masih lagi belum menyediakan penempatan kolej kediaman selain kolej kediaman terhadap mahasiswa dan mahasiswi. Jadi saya harap dengan bantuan kerajaan ini dapatlah meringankan beban para pelajar di luar sana, kerana seperti kita sedia tahu ada juga segelintir pelajar yang kadang-kadang kena scam, ditipu oleh owner rumah dan sebagainya. Jadi dengan bantuan kerajaan ini saya harap supaya para pelajar pun dapat meringankan beban dan juga tidak ditipu lagi lah dengan owner rumah di luar sana. Selain daripada skim perkhidmatan rumah sewa, apakah harapan anda selain daripada itu? Okey, baiklah. Selain skim rumah sewa itu, saya juga harapkan agar kerajaan kalau boleh cakna akan koperasi-koperasi di universiti ini, kerana seperti kita sedia tahu harga-harga di koperasi universiti juga sekarang semakin meningkat. Kalau boleh saya amat mengharapkan budi bicara pada kerajaan untuk memberi subsidi ataupun memastikan koperasi-koperasi di universiti ini menjual barang-barang tempatan yang lebih murah. Kerana kita tahu koperasi di universiti ini adalah tempat di mana para pelajar membeli barang keperluan mereka. Saya yakin dengan bantuan dan subsidi yang diberi oleh kerajaan dapat meringankan kos sara hidup pelajar. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Itu sahaja perkongsian yang dapat saya bawakan untuk anda semua. Kembali semula kita ke rakan kita di studio. Okey, baik. Terima kasih sahabat pelapor kita Muhammad Alias untuk perkongsian cerita pagi dari Pulau Pinang. Dan seterusnya penonton, kita akan bersama dengan Raja Sofia. Kabarnya nak berkongsi berkenaan teknik penanaman ataupun teknik pertanian hidroponik. Silakan Sofia.
Baik, terima kasih Munawar Azmi, dan seterusnya ingin kami kongsikan kepada anda berkenaan dengan hidroponik tanaman mudah yang anda boleh lakukan di rumah walaupun mungkin duduk di tingkat 18 ke 20 dan ke atas. Masih tak ada alasan sebenarnya untuk kita bercucuk tanam. Ini antara konsep mudah yang boleh kita lakukan di rumah. Dan ruangan juga tak perlu ruangan yang besar, hanya ruangan yang kecil saja untuk pastikan tanaman anda hidup dalam keadaan yang baik dan juga segar. Okey, bersama dengan saya akan kenalkan iaitu Encik Rohaizul Ali, merupakan pengusaha tanaman hidroponik. Assalamualaikum Encik Zul. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Okey, Encik Zul. Wah, seronok kan bila kita tengok kan macam ni orang yang duduk, orang kata duduk kat langit pun boleh juga bercucuk tanam. Tenang, mudah tanam kan. Mudah, cara mudah tanam. Sedang kita nak jaga salah satulah tanam hidroponik ni. Okey. Dan kalau kita tengok juga ada tanaman yang bermula daripada tanaman-tanaman yang kecil lah kan. Dan kalau macam konsep hidroponik ni, apa antara tanaman yang sesuai boleh kita lakukan kat rumah? Biasanya yang sesuai untuk tanaman secara hidroponik ni menggunakan sayur-sayur yang berdaun lah. Seperti contohnya sawi keriting seperti ni, pakcoy, kailan, bayam, kangkung. Kebanyakan orang suka tanam kangkung, lebih mudah kan. Tanam salad pun boleh. Sayur-sayur yang berdaun lah yang sesuai, sawi berbagainya. Okey, wah, jadi ada banyak pilihan lah kan. Mudah je, petik dekat rumah je, kat balkoni rumah je. Petik dekat balkoni rumah je. Tepi-tepi rumah je kan. Kita nak makan apa hari ni, kita tuai je kan. Sayur yang segar tanpa menggunakan racun. Betul. Okey, dan kalau kita sekarang ni kita kongsikan, memang segar lah. Kita nampakkan kejadiannya memang nampak sangat cantik, sangat sihat kan. Khususnya tanaman yang kita buat sendiri ni lebih berkhasiat lah. Encik Zul kan. Jadi apa antara bahan-bahan yang diperlukan untuk menghasilkan tanaman yang segar macam ni? Okey, bahan-bahan yang biasa yang kita gunakan adalah sabut kelapa ataupun kokopit. Cancur ni. Ya. Ini gunakan yang sebelum tu nak guna kita kena basuh dulu. Buangkan dia punya sodium atau garam dalamnya. Okey. So ini gunanya salah satu, dan kita boleh gunakan sepan lah. Kebiasaan gunakan sepan lah untuk semai biji benih dalam ni. Ada yang gunakan sepan. Okay. Macam saya lebih suka gemakan gunakan kokopit lah dalam tanaman saya ni. Senang jaga. Jadi dia dapat serap air. Oh, dia lagi mudah jaga berbanding dengan sepan lah. Senang jagalah. Kalau ini macam orang masih baru, mudah jaga. Kalau pini nak kena mahir lah. Menggunakan sepan ni nak kena mahir. Dan kalau kita pegang pun agak lembab juga sepan. Dia nak kena sentiasa lembab. Tidak dia kering, anak pokok tak boleh nak hidup. Matilah. Matilah. Okey, sambil-sambil itu kita nak buat demo juga pada para penonton. Yang pertama sekali kita perlukan ni lah, pot ni lah kan. Tapi yang ni kenapa ni ada kain ni? Ini kain ni dapat untuk menyerapkan air ya. Nak serap air untuk basahkan kokopit ni. Supaya sentiasa basah. Okey, so kita perlu selitkan di bahagian bawah ni lah. Ya. Okey. Cik Sofia boleh buat sama-sama ya. Okey, so macam mana kita nak buat mula? Okey, Cik Sofia nanti masuk kat sini. Cik Su kena ajar saya ni. Ajar ni kan. Masuk sini. Okey. Cik Sofia nanti masuk sabut kelapa dalam ni. Boleh buat? Boleh. Saya cuba. Okey, okey, tak apa. Cikgu ada kat sebelah tak apa. Okey dah. Okey, jadi saya pun buat juga sebelah. Ikut je ya. So kalau kita nak masukkan ni, perlu letakkan macam mana tu? Dia tak boleh mampat sangat kan? Ke perlu mampatkan? Mampat pun boleh. Oh, tak ada masalah. Ya. Okey. So alamak ni dah. Letak atas. Tak ada, saya macam ni. Okey. Berapa banyak yang perlu kita letak? Sampai penuh lah, boleh. Nak separuh pun boleh. Boleh. Penuh pun boleh ya. Saya pun buat jugalah. Sambil tu kan? Okey ni? Okey, cukup. Cukup kan? Cukup. Alright. Dan lepas tu, kita boleh letak anak pokok lah. Okey. Cik Sofia anak pokok mana ni? Saya nak salad lah. Pokok salad. Okey. Dan sini kita boleh nak letak terus pun boleh, ataupun kita pindah tanam terus. Oh, nak pindah ke pokok? Masuk sini, terus masuk dalam ni lah. Macam ni. Okey. Lebih mudahnya ni. Oh, macam ni saja. Ya. Biasanya berapa lama nak jadi anak pokok? Anak pokok. Dalam masa 14 hari. Okey. 14 hari dia cantik ini, kita akan pindah dalam sistem tanaman lah. Sistem tanaman seperti yang kita pakai ni. Maksudnya kalau lebih daripada 14 hari itu dia tak akan membesar lah? Dia perlukan air baja lah untuk mengambil nutrisi untuk membesar seperti yang ni. Okey. Kemudian? Lepas tu nanti Cik Sofia boleh letak dalam ni.
Okey. Ya, dalam ni dia perlukan air baja ya. Perlukan air baja jangan letak dalam ni. Macam itulah Letak macam gini, dudukkan dia gini. Nanti kita isikan air baja dalam ni ya. Letak air baja, contoh air baja dalam ni. Contoh seperti inilah gambar ni. Contoh dalam ni tak ada air lagi. Tak ada air contoh ni. Ni letak air. Nanti itulah. Maksudnya air tu tak boleh penuh juga. Kita kena letak dia separuh. Untuk peringkat yang pertama, anak pokok, kita kena letak biar bawah. Biar dah akar dia panjang. Bila akar dah panjang, baru kita taruh pada label di bawah ni. Bagi air sedikit ruang lah. Okey, air baja yang kita nak gunakan macam ni lah, nutrisi. Dia kena campur A dan B. A dan B. Berapa banyak tu nak pakai? Contoh, kita gunakan, saya contohkan yang B 1 tutup 5 ml dan A 5 ml lagi 1 tutup untuk 1 liter air. 1 liter. Untuk 1 liter air. Untuk dalam ni. Kalau kita gunakan 5 liter air, kita kalilah berapa kita nak guna. Contoh 10 liter, kalilah 10 liter. Tapi yang selok-eloknya kita kena sediakan bekas yang besar. Bancuh siap-siap, andainya air dah kurang dalam ni, kita akan tambah je, tinggal tambah. Tu lebih mudah. Tak perlu kita nak setiap kali nak bancuh kan. Senang nak bancuh kan. Maksudnya dah sediakan siap-siap lah. Ya, saya sediakan siap. Dan macam mana kita nak pastikan tanaman kita ni mendapat nutrisi yang cukup? Okey. Zul. Nak senang, nutrisi yang cukup, kita gunakan isi meter untuk sukat baja berapa kita nak pada pokok tu lah. Itu ketepatan menggunakan isi meter ni. Jadi macam mana tu? Mungkin boleh tunjuk sikit. Contoh je. Contoh air. Okey. Ambil perlukan air okey. Contoh ya, air sini. Okey, bacaan isi meter kat sini. Kita bacalah. Contoh 2.0 kat sini. Okeylah untuk 2.0. Tak nampak jap. Kita cuba pusing sikit. Saya boleh. 2.0 macam ni. Yang ni kita bacaan dia. Itu lebih tepat lah. Guna tepat. Ya, itu dia. Ya. Kalau terlebih macam mana? Terlebih kita boleh tambah air. Tambah air lah. Contohnya 3.0. Jadi kita tambah air je untuk dapat 2.0. Macam itu. Memang dia kena 2.0 lah. Ikut pengeluaran baja lah. Ada yang tak sampai 2.0, berbeza-beza. Macam saya sendiri, pengeluaran baja saya sendiri, saya sampai 2.4 pun boleh. Ni maksimum lah tu Okey, jadi ini untuk baja. Okey, kalau macam biasanya tanaman kan kita dah siap sediakan dia macam ni, dah pindahkan dia kepada pot yang lebih besar. Baja ni pula macam mana kita nak pastikan dia dapat baja yang cukup? Adakah bila waktu yang sepatutnya untuk kita letak baja ni? Okey, untuk nak letak baja tadi saya cakap kan, kita dah pindah tanam macam ni, dah sesuai dah. Letak 2.0 ke atau 2.4. Dah sesuai dah dia. Sampai ke tuai macam gini. Selama 35 hari ataupun 30 hari, 35 hari selepas tanam. Itu boleh tuai dah. Dia tak ada tak terangkat lagi ataupun kita perlukan tambah nak bagi pokok yang subur, kita spray lah daun seminggu 3 kali spray daun ni. Seminggu 3 kali saja. Dengan baja yang sama ni pun boleh atau foliar-foliar lain dan kita spray daun ni. Okey. Seminggu 3 kali. Jadi dia menambahkan nutrisi untuk tanaman ni. Seronok. Jadi penjagaan dia taklah rumit sangat. Tak ada rumit sangat. Tak kita main tanah kan. Kalau nak pergi kerja tu, sebelum nak pergi kerja tu kita senang kan. Tak payah nak cabut rumput. Nak macam saya ni kadang ada sakit pinggang kan. Jadi sesuai tanam ni kan. Atas bermeja ke berpara kan. Senang. Tak payah nak tunduk lagi. Jadi macam suri rumah ke kawan-kawan ibu dekat rumah, di rumah sana kita mudah tanam lah macam ni. Boleh letak atas meja je macam tu. Boleh letak atas meja macam gini. Mudahnya itu. Betul. Tak perlulah kita nak mencangkul semua kan. Nak banyak kerja lagi lah kan. Ya. Okey, jadi kalau macam ni biasanya kan berapa lama ketahanan ni pokok ni? Ketahanan ni dia bergantung kepada tak ada masalah pada rosak akar ke, lepas tu serangan serangga ke. Jika ada serangan serangga, kita kena spray lah dengan racun organik ataupun racun kimia. Untuk menjaga dia punya. Untuk racun tu berapa banyak yang disarankan, Cik? Disarankan biasanya racun kimia ni ada diberikan dos yang dibenarkanlah untuk tidak akan jejaskan kesihatan kita lah. So ikut pada saranan tersebut. Kalau organik tak ada masalah kan, macam bawang putih ke lada ke yang kita blender tu tak ada masalah kita untuk kita makan lah. Okey, kalau macam tanaman ni dah boleh makan dah kot saya tengok kan. Dah boleh makan dah ni sebenarnya, dah boleh tuai ni sepiak. Sedap sayur ni sedap ni.
Kalau kita masak tumis, masak lemak, sayur kerinting memang sedap. Wah, okey. Jadi sekarang ni tak ada alasan lah kan untuk kita bercucuk tanam kat rumah. Ada alasan lagi lah untuk kita nak bercucuk tanam. Memang mudah. Ya. Semudah ABC. Itu dia. Okey, jadi antara tanaman lain kan, sebagai contoh lah, kalau kita, antara yang kita suka, orang Melayu kan biasanya suka makan pedas. Ya. Kalau macam pokok cili padi tu kan, pokok cili tu sendiri kan, adakah mudah untuk dilakukan ataupun boleh tak dilakukan dengan sistem hidroponik? Boleh juga, boleh pakai. Boleh guna pakai. Banyak pun macam contoh rock melon pun dia orang gunakan sistem hidroponik. Macam teknik dust bucket ke kan, pakai sistem NFT, DFT, dia orang buat, boleh tanam untuk buah cili. Jangan pokok durian je. Pokok durian jangan duk rumah tinggi pula kan. Tak sesuai lah kan. Tapi untuk buah cili ke, rock melon, tanam terung ke, boleh. Boleh. Wah, okey. Bagi rumah yang ruangan agak kecil lah kan. Macam yelah, kalau kita tengok mungkin balcony ada setengah rumah apartment ataupun kondo yang agak ruangannya agak limited kan, agak terhad. Jadi apa antara pokok yang sesuai untuk kita lakukan menggunakan hidroponik ni? Apa yang disarankan oleh Encik Zul sendiri supaya yelah boleh juga kita bercucuk tanam dekat rumah, dalam masa yang sama dapat sayur-sayuran yang berkualiti dan manfaatkan ruang yang ada kat rumah tu. Okey, tanaman sayur yang saya sarankan lah. Mudah tanam. Kita bagi mula ni kita tanam kangkung dulu. Kangkung dulu. Kangkung boleh, tanam sawi, tanam bayam dan sayur-sayur yang kita nak makan sangat sesuai lah duduk berlawan macam ni. Kan menarik. Pagi kita bangun pagi kita tengok tanam sayur. Dia satu terapi untuk kita tanam lah. Okey, jadi itu antara saranan daripada Encik Zul lah kan. Okey, sedikit akhir kata kepada mereka yang baru nak mencuba-cuba tanaman hidroponik ni, Encik Zul. Mungkin ada kata-kata semangat yang rasa macam orang kata ada orang tangan panas. Buat apa tanaman pun semua tak jadi. Sebenarnya bukan masalah tangan panas, tapi kurangnya ilmu. Jadi mungkin ada sedikit kata daripada Encik Zul sendiri. Okey, pada di rumah sana, bukan tangan panas ke apa, dia bukan tangan panas. Kita kurang mahir. Betul? Kan kurang mahir nak bercucuk tanam ni. Kalau kita dah biasa kita tanam, dia mudah. Okey. Jadi dengan tanam hidroponik ni mudah kita nak tanam menggunakan secara hidroponik, tanam sayur. Kan. So boleh cubalah tanam hidroponik ni di rumah. Dan boleh ikuti saya ada page saya Segar Hidroponik Mini Farm, dan saya sebagai pengasas dalam grup NFT Malaysia. Boleh ke situ lah untuk mendapatkan ilmu. Ya, boleh dapat banyak lagi ilmu berkenaan dengan tanaman hidroponik ini. Yang paling penting adalah ruangan tak perlu besar dan juga barangan-barangan juga tidak memakan kos yang tinggi lah. Ya, murah. Maksudnya menjimatkan kita juga. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Encik Rohaizul Ali, merupakan pengusaha tanaman hidroponik. Terima kasih banyak Encik Zul. Okey, dan seterusnya para penonton, kita akan bersama dengan rakan pelapor, iaitu bersama dengan Zanariah Zainal Abidin untuk cerita Pagi Selangor. Silakan. Baiklah, terima kasih Raja Sofi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Untuk cerita Pagi Negeri Selangor hari ini, saya bawakan anda secara langsung di Dataran Kemerdekaan Shah Alam, di mana hari ini berlangsungnya Shah Alam Hari Tanpa Kenderaan. Di mana anda boleh lihat di belakang saya ini merupakan salah satu yang ada dalam program pada pagi ini, iaitu dengan menaiki belon panas. Dan untuk itu, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, saya bersama dengan Encik Syarin Ahmad yang merupakan pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti Majlis Bandaraya Shah Alam. Selamat pagi Encik Syarin. Selamat pagi. Encik Syarin, mengenai aktiviti pada pagi ini, apa lagi aktiviti yang disediakan selain daripada belon panas ini? Lebih dahulu bagi pihak Majlis Bandaraya Shah Alam, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak Selamat Pagi Malaysia kerana telah memberi ruang kepada MBSA untuk kita bersiaran pada pagi ini di Dataran Kemerdekaan. Untuk makluman semua, pada bulan Oktober merupakan bulan ulang tahun Bandaraya Shah Alam lah pada tahun ini, untuk ulang tahun yang ke-23.
Jadi kita pada pagi ini program Shah Alam Hari Tanpa Kenderaan edisi ulang tahun Bandaraya lah. Dan sebelah pagi tadi kita dah beramai-ramai, mulai jam 6 dah ada orang berkumpul dan kita mulakan dengan aktiviti senam aerobik dan 7.30 tadi telah diadakan flag off untuk larian dan juga zikir walk lah. Zikir walk ni kita bersama dengan pihak JAIS. Kita berjalan sejauh 4.5 km lah di sepanjang di dalam kawasan pusat bandar. Dan program ini sebenarnya kita adakan untuk kita raikan bersama dengan masyarakat ataupun warga Kota Shah Alam sempena dengan ulang tahun Bandaraya Shah Alam ke-23. Selain daripada zikir walk tadi, kita juga ada pameran daripada agensi-agensi kerajaan. Dan kita juga ada jualan barangan prihatin MBSA. Kita ada jual barangan yang separuh harga lah, beras dan sebagainya. Ini untuk kita kongsikan kemakmuran kita bersama dengan warga Kota Shah Alam inilah. Dan selain daripada itu, kita juga ada aktiviti penanam pokok, ada juga pameran daripada agensi yang saya sebut tadi, ada food truck dan sebagainya. Jadi ini kita nak berkongsi kemakmuran, kegembiraan bersama dengan warga Kota Shah Alam, yang mana pada bulan ini memang kita ada banyak program, 24 program sepanjang bulan ini yang mana kita ingin meraihkannya bersama dengan warga Kota Shah Alam. Adakah dikenakan sebarang bayaran kepada mereka yang hadir ke sini, Encik Syarin? Untuk belon udara pada edisi Shah Alam Hari Tanpa Kenderaan sempena ulang tahun Bandaraya ini, kita bawakan belon udara yang mana pada pagi ini kita adakan belon udara ini yang mana kita tidak kenakan bayaran. Mana siapa yang hadir mereka akan diberi peluang untuk menikmati pemandangan daripada atas lah. Maknanya boleh melihat pemandangan indah di bandaraya ini. So mana yang sempat, sebab ada tempoh masa 3 jam saja kita akan berada di Padang B Dataran Kemerdekaan untuk kita beri peluang kepada masyarakat khususnya yang tinggal di dalam kawasan pentadbiran MBSA untuk menikmati keindahan bandaraya ini dari aras atas lah. So yang ini sebenarnya kita, macam saya sebut tadi tu, untuk kita kongsikan kegembiraan bersama dengan masyarakat yang selama ini banyak menyokong MBSA menjadi warga kota yang bertanggungjawab dengan menjaga kebersihan bersama-sama MBSA dalam segala hal. Dan program ini kita akan teruskan pada masa-masa akan datang. Encik Syarin, sempena Hari Bandaraya Shah Alam pada sepanjang bulan Oktober ini, apa inisiatif yang disediakan oleh pihak MBSA sendiri kepada warga Shah Alam? Sebenarnya kita telah rangka banyak program yang saya sebutkan tadi, 23 program, dan pada masa yang sama juga kita sediakan pelbagai insentif untuk masyarakat khususnya tinggal di Shah Alam. Antaranya sepanjang bulan Oktober ini kita akan adakan kempen pengurangan kompaun lah. So mana-mana individu yang ada kompaun tempat letak kereta, kita akan boleh datang ke MBSA untuk serendah RM10 dan juga 75% untuk potongan kompaun-kompaun terpilih. Dan pada masa yang sama juga untuk keahlian perpustakaan di MBSA kita bagikan percuma sepanjang bulan Oktober ini. Ada 3 perpustakaan kita di Kota Kemuning, di Seksyen 19 dan juga di Setia Alam. Keahlian percuma sepanjang bulan. Dan juga untuk penggunaan dewan-dewan gelanggang-gelanggang untuk aktiviti sukan sepanjang Oktober, kita tidak kenakan bayaran. Maknanya boleh berhubung dengan pihak MBSA untuk sepanjang Oktober untuk aktiviti bermain badminton dan sebagainya, kita tidak akan kenakan bayaran. Jadi bolehlah datang ke MBSA untuk melihat ruang-ruang yang mana yang boleh mereka gunakan. Dan selain daripada itu, jika berurusan dengan MBSA pada 10 hari bulan ini di Wisma MBSA, kita tidak kenakan charge untuk masuk ke tempat letak kereta MBSA, termasuk juga di hub Seksyen 19. So itu antara insentif-insentif yang kita berikan kepada warga Kota Shah Alam, dan kita harapkan kerjasama erat ini dapat kita teruskan, dan banyak lagi program-program yang kita juruskan kepada keharmonian masyarakat, komuniti dan sebagainya akan kita laksanakan sepanjang tahun ini, tahun hadapan dan seterusnya. Okey, Encik Syarin, terima kasih kerana sudi bersama dengan Cerita Pagi untuk Negeri Selangor. Saya kira kepada anda yang tidak mempunyai sebarang aktiviti pada pagi ini, apa kata datang ke sini bagi memeriahkan Shah Alam Hari Tanpa Kenderaan. Untuk itu, kembali bersama Menawar. Silakan.
Baik, terima kasih sahabat pelapor kita. Menarik perkongsian yang dibawa oleh Zanariah Zainal Abidin yang bertempat dari Dataran Kemerdekaan Shah Alam. Dan sepasnya dari Shah Alam, kita nak beralih ke Sabah pula. Untuk kita mengetahui apa yang menarik, iaitu berkenaan Festival Kebudayaan Cina Kebangsaan 2023. Jadi untuk info yang lebih lanjut, kita bersama dengan Gabriel Michael Staun di sana. Baik, terima kasih. Festival Kebudayaan Cina Kebangsaan ke-38 yang berlangsung ketika ini menghimpunkan kepelbagaian budaya Cina di negara ini. Ia bukan saja mampu memupuk, malah mempromosi lebih mendalam budaya masyarakat Cina yang ada. Baik, untuk perincian lebih lanjut bersama saya Presiden Pertubuhan Cina Malaysia, Tan Sri Tisigo. Selamat pagi Tan Sri. Ya, selamat pagi. Baik Tan Sri, mungkin ada perincian lebih lanjut mengenai objektif penganjuran festival ini. Pesta Kebudayaan Cina Kebangsaan ini dianjurkan oleh Huazhong sejak tahun 1984. Kita secara bergilir-gilir anjuran ini dari seluruh Malaysia, iaitu 13 buah negeri. Tahun ini diadakan di negeri Sabah di bawah Bayu ini. Ini merupakan kali yang ketiga dianjurkan oleh FCAS, Gabungan Pertubuhan Cina Sabah. Kali yang terakhir iaitu pada tahun 2011. Selepas 12 tahun ianya dikembalikan di negeri di bawah Bayu ini. Jadi sungguh rasa syabas kerana FCAS diberi mandat sekali lagi untuk menganjurkan pesta kebudayaan ini. Baik Tan Sri, apa antara pengisian sepanjang festival ini berlangsung? Kita terapun kebudayaan ini sememangnya merupakan satu turun-temurun kebudayaan ini. Kita harap setiap tahun kita menganjurkan pesta ini supaya generasi muda kita dapat mengetahui segala kebudayaan kaum Tionghoa dan dapatlah kita mempromosikan kebudayaan ini supaya generasi muda dapat ingati segala usaha dan pembangunan negara yang disembahkan oleh kaum-kaum Tionghoa dari turun-temurun dari negara China pada tahun-tahun yang lampau. Baik Tan Sri, siapa yang terlibat dalam penganjuran ini dan sasaran kita lah? Kita menganjurkan pesta ini melibatkan semua masyarakat Tionghoa dan kita juga syukur kerana pihak kerajaan negeri juga memberikan bantuan kewangan kepada kami untuk menganjurkan pesta ini. Baik, soalan terakhir Tan Sri, harapan program yang dianjurkan. Harapan program ini dianjurkan bukan saja memberikan pengertian kebudayaan Tionghoa di negeri Sabah, khususnya Sabah diibaratkan sebagai tauladan kepada negeri-negeri yang lain, iaitu di negeri Sabah ini kita setiap kaum, setiap bangsa, apa agama pun kita dapat hidup dalam suasana harmoni, hormati antara satu sama lain. Maka kebudayaan ini kita harap diteruskan dan semua kaum di Sabah ini kita dapat hidup dalam suasana yang harmoni dan aman damai. Baik, terima kasih Tan Sri. Baik, sekian saja perkongsian daripada kami. Kembali semula ke Angkasa Puri. Silakan. Okey, terima kasih Gabriel Michael Staun atas perkongsian daripada Sabah. Dan sepastinya penonton, sekarang ini kami akan bersama dengan anda untuk memperkenalkan seorang tetamu ini yang telah pun pergi lebih daripada 20 buah negara untuk mendalami minyak wangi dan juga beliau telah mengumpul lebih 200 minyak wangi jenama antarabangsa. Tidak lain tidak bukan sepastinya Tuan Ahmad Iqbal Zulkifli, pengasas IBA Perfume. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, hari ini kita nak war-warkan kepada penonton. Mungkin untuk permulaannya lah, kita nak ketahui apa ideanya di sebalik tercetusnya IBA Perfume. Tapi terlebih dahulu, Iba, kita nak saksikan intro berkenaan IBA Perfume yang telah disediakan.
inilah dia minyak wangi dengan bauan yang sangat eksklusif. Saya pasti akan dikongsikan oleh Tuan Ahmad Iqbal Zulkifli. Okey, bagaimana idea pada awal yang tercetusnya untuk menjalankan perniagaan IBA Perfume ni? Okey, Assalamualaikum semua kepada semua penonton Sahabat Pagi Malaysia. Sekian kalinya saya bersiaran ini. Jadi pada awalnya sebelum muncul IBA Perfume ni, saya ingat ketika itu saya pergi belajar. Saya pergi belajar ke luar negara, pergi ke Singapura, pergi ke Shanghai untuk belajar ambil kursus tentang perniagaan. Dan ketika pada masa yang sama, saya juga mengumpulkan banyak minyak wangi. Yang saya beli ada RM1,000, RM2,000 sebotol. Jadi apa yang saya belajar di situ, saya buat. Dan bila orang tanya kenapa bukan produk yang lain, makanan, pakaian ataupun fashion, banyak-banyak perkara yang lain, saya masih kekal 8 tahun untuk membuat minyak wangi. Kerana saya rasa di Malaysia ni tak banyak orang menekankan tentang minyak wangi. Yang kita tahu biasanya minyak wangi yang tahan lama, wangi begitu kan. Jadi untuk IBA saya menitik beratkan minyak wangi yang tidak hapak apabila pakai lama dan juga tidak pening. Sebab ada setengah orang, ramai sebenarnya di antara kita yang mempunyai alergi pada bau. Jika bau terlalu kuat, kita akan pening dan muntah juga. Betul. Itu saya. Saya pun sama. Ya, saya tak boleh. Jadi di situ saya nak biarlah minyak wangi itu boleh dipakai oleh lelaki dan juga wanita. Jadi tuan-puan, hari ini saya munculkan minyak wangi yang memang dari inspirasi saya ketika pergi ke lebih 30 negara lah sebenarnya. Ini baru saya pulang dari Jepun dan kemudiannya beberapa minggu lagi saya akan pergi ke Korea untuk belajar tentang cecair saja. Ke Korea sebab Korea terkenal juga dengan bahan bahan yang bagus semua kan. Jadi untuk IBA juga apa yang specialnya, kita buat dari bahan tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan oleh 200 jenis tumbuh-tumbuhan yang dikumpulkan dan mesra Muslim dan juga kita buat di antara kilang yang terbesar di dunia. Ada koleksi IBA kita hasilkan dari antara kilang yang terbesar di dunia di Holland oleh 3 orang pakar perfumer. Jadi tuan-puan, hari ini paling penting adalah untuk simpan nombor telefon dan WhatsApp sekarang untuk dapat menjadi 40 orang terawal akan menerima hadiah beg tangan pelbagai desain yang tertera di kaca TV dengan harga RM170 saja. Tuan-puan akan dapat 2 botol minyak wangi yang boleh dipakai selama 4 ke 5 bulan dan hanya kepada 40 orang saja akan dapat hadiah beg ini. Jadi tuan-puan kena ambil gambar di skrin TV cepat-cepat dan cepat-cepat buat bayaran. Bagi tahu saja nak order IBA Perfume, akan dapatlah 2 botol minyak wangi yang boleh dipakai selama 4 ke 5 bulan lamanya. Dan sekarang ni bila muncul saja poster yang tertera, terus ambil gambar dan WhatsApp sekarang. Nombor telefon pun sangat senang untuk ingat, 019-9500 dan hanya 40 orang terawal sahaja akan menerima hadiah beg tangan yang kita bagi ni yang secara eksklusif. Kita pun tak ada ejen, tak ada stokis, hanya boleh dapati di sini saja. Dan sementara stok ada ni, cepat-cepatlah order. Jadi ambil gambar poster yang tertera dan terus menjadi 40 orang terawal. Bagi tahu saja nak berapa set IBA Perfume. Satu set RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak itu boleh pakai selama 4 ke 5 bulan lamanya. Ini besar 50 ml dan EDP lagi. Jadi penonton apa tunggu lagi? RM170 saja promosi yang ditawarkan untuk 40 orang terawal dapat beg yang sangat eksklusif ini. Jangan risau, RM170 anda dapat minyak wangi yang memang saya rasa bau dia lebih harum daripada bauan daripada minyak wangi yang lebih eksklusif. Alhamdulillah. Sebab itu saya titik beratkanlah sebab ramai antara kita yang tidak boleh memakai minyak wangi dan kadang-kadang minyak wangi ni bukanlah semestinya mahal, terlalu mahal. Cuma macam IBA ni dia tidak terlalu murah, tidak juga mahal sebab boleh pakai 4 ke 5 bulan dan sekarang ni dah bertubi-tubi dah WhatsApp dah masuk. Jadi tuan-puan yang WhatsApp sekarang ini kita akan postkan dengan kadar segera. Bagi tahu saja nak order IBA Perfume di nombor 019-9500. Cepat-cepat sementara ada stok. Dan yang tertayang di kaca TV sekarang itu adalah permintaan pengembusan yang kita buat untuk permintaan dalam masa 1 jam dan sebenar-benarnya 4-5 kali ganda lagi lebih daripada itu yang kita postkan untuk setiap hari. Jadi kita tak nak lagi berlaku kelewatan seperti tahun-tahun lepas yang berlaku. Jadi sekarang ini sementara ada stok, tuan-puan cepat-cepat order dan hanya 40 orang terawal saja akan dapat hadiah beg ini. Pelbagai design lah. Dan boleh pakai lelaki dan juga wanita kan lamanya. Jadi tuan-puan kena WhatsApp sekarang. Bila muncul saja poster tu, cepat-cepat ambil nombor telefon dan benda ini memang terhad. Terhad tawaran yang diberikan kepada anda
anda. Saya menjadi saksi sekarang ini. WhatsApp Tuan Iqbal kita memang betul-betul make WhatsApp masuk. Betul. Jadi saya rasa masih ada ruang lagi untuk 40 yang terawal. Masih lagi ada. Bagi tahu saja nak order IBA perfume. Okey, sekarang ini muncul poster di kaca TV. Terus ambil gambar nombor telefon. Sebab nanti saya akan berhenti bersiaran pula. Sebab kita akan pergi ke banyak lagi negara untuk belajar juga dan mendalami. Dan gambar-gambar dan video-video juga saya akan tunjukkan di WhatsApp. Bagaimana gambar ketika saya pergi ke Dubai, ke Shanghai, ke Indonesia, ke Thailand, ke Singapura, ke negara Arab juga. Yang saya pergi untuk belajar semata-mata untuk menghasilkan IBA perfume. Dan bagaimana pengalaman saya pergi ke Dubai, antara hotel yang termahal di dunia, itu sangat mahal pengalamannya. Saya menginap di antara hotel yang termahal di dunia, membeli minyak wangi harga RM4,000 sebotol yang kecil saja. Dan saya pernah dijemput ke sebuah istana di sebuah negara, melihat sendiri bagaimana koleksi-koleksi minyak wangi sultan-sultan. Di situ saya belajar, saya nak juga hasilkan untuk minyak wangi antarabangsa, dan doakanlah moga kita buat yang terbaik lagi kan. Jadi sementara ada stok ni, cepat-cepat order. Dan kalau tuan-puan tahu, kalau kita pergi ke France, kita pergi ke Paris, kita perlu belajar selama 3 bulan mengenai minyak wangi, yang di sana ada perpustakaan yang sangat besar yang menjelaskan tentang minyak wangi. Jadi itu pengalaman yang cukup bermakna buat saya untuk menghasilkan minyak wangi yang lebih baik dan biar semua orang boleh pakai. Dan yang penting, hanya 40 orang terawal saja yang WhatsApp. Jangan hubungi. Kalau hubungi, saya tak sempat nak jawab satu-satu. Okey, tengok WhatsApp dah bertubi-tubi dah masuk. Ada ni. yang call dulu lah. Ya, jangan hubungi. WhatsApp saja, bagi tahu saja nak order IBA perfume dan cepat-cepat buat bayaran. Hanya 40 orang terawal sahaja yang pembeli terawal, bukan per WhatsApp. Pembeli terawal akan menerima hadiah beg tangan pelbagai design. Jadi bila muncul poster, ambil gambar nombor telefon dan cepat-cepat buat pembayaran RM170 termasuk penghantaran ke Sabah Sarawak. Dan mungkin yang nak buat secara COD, barang sampai baru bayar juga boleh. Tapi kita lebih sarankan untuk buat bayaran secara biasalah. Kalau mungkin tak pandai nak buat bayaran secara online transfer, boleh juga kita buat COD. Dalam 4-5 hari akan sampai barang, dan pastikan ada orang di rumah dan sediakan wang tunai lah dekat rumah. Okey, bagi anda yang masih lagi ragu-ragu nak beli ke tak IBA perfume ini, jom kita saksikan testimoni daripada pengguna. Sambil-sambil WhatsApp kita tengok apa kata pengguna. Okay, I dah biasa pakai perfume jenama yang mahal gila, yang ribu-ribu. Tapi lepas I jumpa Iqbal perfume ni, I dah tak pandang dah yang lain. And as a doctor myself, yang jumpa ramai orang in my daily life, I make sure to jaga my image, and one of it is to make sure that I smell great, so people will be more confident to be around me. And sometimes they even ask me, my own patient, dia cakap, "Doktor, you pakai perfume apa? Sedapnya, mesti mahal kan?" I cakap, tak adalah, I pakai Iqbal perfume je. And then sometimes kita penat kerja kan, biasa balik rumah dah busuk-busuk kan, tapi bila pakai Iqbal ni, balik rumah pun still wangi, I basuh baju pun still wangi. I tak reti nak explain macam mana bau dia ni. Bau dia memang sangat premium. Sometimes I pakai yang lelaki punya juga, tapi korang memang kena try, sebab bau dia ni susah nak describe, and tak tahu kat mana nak cari bau yang premium macam ni. Itu kata pengguna. Dan beliau sebenarnya sekarang ini lebih berjaya daripada saya. Seorang doktor yang telah jelajah ke banyak negara, lebih banyak daripada saya. Setiap minggu saya tengok pergi ke luar negara, dan beliau selalu bagi tahu saya, selalu nampak di TV muka dia yang bercakap, dan beliau memang masih pakai minyak wangi IBA. Itu yang saya bangga. Dan apabila orang yang terbiasa memakai minyak wangi yang harga ribuan ringgit sebotol kan, saya rasa macam appreciate, saya rasa macam bangga bila IBA masih diterima orang begitu kan. Alhamdulillah. Okey Iqbal, kita dalam ruang masa yang ada ni Iqbal, mungkin kita boleh warakan sedikitlah cabaran untuk Iqbal sendiri sebagai usahawan. Secara ringkas, sebenarnya pada awalnya nak cari kilang agak susah. Sampai 20 kilang saya mencari untuk pembuatan IBA, dan untuk relevan dalam masyarakat pasaran ini semua sangat sukar, dan untuk mencari produk yang berkualiti dan yang tidak pening, tidak hapak bila dipakai lama, dan boleh dipakai untuk lelaki dan juga wanita, agak sukar. Dan paling tinggi cabaran saya kerana permintaan tinggi. Permintaan tinggi itu bahaya juga sebenarnya. Jadi sementara ada stok, tuan-puan WhatsApp sekarang, bagi tahu saja nak order IBA perfume di nombor 019 9500. Sekali lagi saya ulang, 019
9,500. Jadi di saat-saat terakhir ni tuan-puan boleh ambil nombor telefon, gambar yang tertera di kaca TV sekarang dan terus buat bayaran. Bagi tahu saja nak order IBA perfume di WhatsApp saya dah bertubi-tubi untuk menjadi 40 penerima hadiah beg tangan yang terawal ini. Cepat-cepat WhatsApp sekarang bagi tahu saja nak order IBA perfume sebab kita jarang dah bersiaran. Walaupun ramai sangat yang dah WhatsApp Tuan Iba kita sekarang ini, namun hanya 40 pembeli terawal saja yang akan mendapat hadiah eksklusif daripada Tuan Iba kita. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuan Ahmad Iqbal Zulkifli, pengasas IBA Perfume. Saya pasti ini satu kesempatan terbaik untuk anda merebut harga promosi pada hari ini. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Okey, penonton, sekarang ini kita akan terus saja ke Maps Malaysia untuk kita mengetahui perkembangan cuaca di seluruh negara sepanjang hari ini. Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, laporan cuaca pada pagi ini seperti biasa kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Pada ketika ini di Semenanjung Malaysia menerima pengaruh angin daripada arah tenggara memasuki ke Semenanjung, dan di Sabah dan Sarawak angin bertiup daripada pelbagai hala. Angin pada ketika ini dalam keadaan yang agak lemah dengan kelajuan 10 hingga ke 20 km sejam, dan dengan keadaan angin yang kurang signifikan buat masa kini Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang serta bergelora di mana-mana kawasan perairan di rantau negeri kita. Baik, kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat keadaan cuaca semasa pada ketika ini. Di Semenanjung Malaysia, alhamdulillah kebanyakan negeri dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku, tetapi di bahagian pantai barat Semenanjung Malaysia di negeri Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor mengalami keadaan cuaca yang sedikit berjerbu. Untuk makluman para penonton, bacaan indeks pencemaran udara Jabatan Alam Sekitar di kebanyakan negeri pantai barat pada ketika ini pada tahap sederhana dan tidak sehat. Kerjasama orang ramai amatlah diharapkan, amatlah diperlukan agar tidak membuat pembakaran terbuka. Perlu dielakkan kerana kesan kebakaran terbuka ini boleh menyebabkan berlakunya jerebu setempat yang boleh mengganggu pernafasan dan seterusnya menjejaskan kesihatan. Baik, pada sebelah petang nanti Malaysia masih lagi menjangkakan keadaan cuaca yang agak lembap akan berlaku di kebanyakan negeri, tetapi ianya lebih tertumpu di bahagian utara dan juga pantai timur. Hujan berpetir akan berlaku di negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, di Perak, Kelantan, Terengganu dan juga di bahagian utara di negeri Pahang. Di bagi pantai barat dan juga selatan Semenanjung Malaysia, kita menjangkakan keadaan cuaca kurang hujan. Kebarangkalian untuk berlaku hujan adalah rendah pada petang ini. Hujan hanya berlaku, kebarangkalian boleh berlaku di bahagian pedalaman Selangor dan juga pedalaman Negeri Sembilan sahaja. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pada ketika ini seperti Semenanjung dalam keadaan cerah, tiada hujan berlaku di kesemua bahagian. Pada sebelah petang nanti Malaysia menjangkakan keadaan cuaca lembap boleh berlaku di kebanyakan bahagian bagi negeri Sabah dan ianya lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga pantai barat. Begitu juga di kebanyakan bahagian di negeri Sarawak, tetapi kebarangkalian untuk berlaku lebih kepada bahagian pedalaman, iaitu di bahagian Limbang, Miri, di bahagian Kapit dan juga di bahagian Seri Aman bagi negeri Sarawak pada petang nanti. Baik, pada 10 Oktober 2023 nanti, sesuatu yang menarik bakal menemui anda daripada Map Malaysia. Akan diadakan Forum Iklim Kebangsaan 2023 yang bertemakan Waspada El Nino Hadapi Monsun Timur Laut. Jom ambil peluang ini untuk mendengar dan bertanyakan soalan kepada barisan panel yang berpengalaman. Penyertaan anda amat kami nantikan dan anda boleh sertai kami secara webinar di platform yang tertera ini. Baiklah, sebelum bisa kita ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Ya, itu dia berkenaan dengan ramalan cuaca untuk hari ini. Dan seterusnya para penonton, kita nak beralih iaitu ke Sukan Asia Hangzhou yang labuhkan tirai. Dan bersama dengan rakan wartawan kita yang akan berkongsi apakah antara perkembangan terkini di sana bersama dengan Zamri yang telah pun bersedia. Assalamualaikum Zamri. Waalaikumsalam Raja Sofia. Ya. Okey, jadi Zamri mungkin boleh kongsikan kepada saya dan juga para penonton berkenaan dengan kedudukan pingat bagi Malaysia terkini. Ya. Okey, alhamdulillah untuk hari terakhir pada hari ini, kalau penonton sudah sedia maklum, kita pada hari semalam telah mencapai angka pingat emas yang ke-6, iaitu diraih oleh kita punya atlet karate lelaki bagi acara komite bawah 84 kg iaitu Muhammad Arif Afifuddin. Alhamdulillah juga untuk keseluruhannya kita telah melebihi sasaran awal yang telah ditetapkan, iaitu pada asalnya 27 pingat, dan ketika ini kita sudah mencapai 32 pingat, 6 pingat emas, 8 pingat perak dan 18 pingat gangsa. Okey, jadi Zamri telah pun berada di sana ialah sejak awal lagi berlangsungnya Sukan Asia ini, dan saya pasti banyak sorotan acara-acara yang membuahkan ialah pingat yang menghasilkan, orang kata mungkin ada acara yang kita target dapat emas, tapi ada acara yang kita target mungkin tak dapat tapi kita dapat pingat, dan mungkin itu adalah merupakan pengalaman yang cukup bermakna buat Zamri sendiri. Jadi mungkin Zamri boleh kongsi kepada saya dan juga para penonton antara sorotan-sorotan acara tersebut. Ya. Alhamdulillah sepanjang lebih kurang 2 minggu kami berada di sini membuat liputan untuk acara-acara kontingen Malaysia. Memang banyak pengalaman yang manislah sebenarnya. Kami perlu menanti sehingga 3 hari sebelum kita meraih kita punya pingat pertama sejak daripada hari perasmian. Kemudian ada hari itu macam bila kami menanti, para media menanti bilalah kita akan ada melaporkan pingat. Hari itu memang tak ada. Ya, kalau ikutkan pengalaman saya sebelum ni, yang sebelum-sebelum tu, bila emas pertama, iaitu dari kita raih daripada Nur Sazrin. Pada hari itu juga kita dapat emas pertama, pada hari itu juga kita dapat pingat pertama daripada sukan berbasikal. Bayangkan bertalu-talu daripada Kuala Lumpur hendak minta laporan segera. Semua media. Ya. Jadi itu antara cabaran jugalah kan buat wartawan yang berada di sana kan. Saya pasti. Cabaran sebenarnya. Ya. Okey. Dan sepanjang pengalaman berada di sana juga kan Zamri, apa lagi antara ialah kenangan-kenangan manis yang boleh dikongsikan, sebab ini peluang ni merupakan peluang keemasan lah, bukan semua wartawan dapat menghadirkan diri untuk melihat, menyaksikan sendiri secara langsung Sukan Asia untuk kali ini. Ya. Okey, alhamdulillah bila ofis memberi kebenaran untuk membuat liputan ini, antara memang ini saya juga boleh kongsikan ini kali kedua saya sebenarnya membuat liputan di luar negara secara rasmi lah untuk mewakili RTM. Dan juga saya banyak bergantung sebenarnya, banyak bertanya dengan rakan-rakan media yang dah selalu buat liputan. Kemudian saya juga dibantu oleh juru kamera Rosman yang seringkali dah biasa buat liputan di luar negara. Jadi sedikit sebanyak banyak membantu sebenarnya untuk melancarkan liputan, untuk menghantar bahan-bahan berita ke Kuala Lumpur. Dan antara yang kenangan sebenarnya yang boleh saya kongsikan kepada penonton di rumah adalah ketika kami membuat liputan untuk perlawanan hoki, penentuan antara Malaysia dan juga tuan rumah China. Itu antara pengalaman yang mendebarkanlah. Walaupun sedikit kecewa pada hari itu, sebenarnya kita diikat oleh tuan rumah China dengan 4-4 dan akhirnya kita gagal melayakkan diri ke akhir. Tapi ada kisah yang menarik sebenarnya pada hari tersebut. Yang mungkin saya boleh kongsikan kepada penonton. Ya. Pada hari itu saya menerima ini pingat, pin. Pin daripada rakan media daripada Jepun, iaitu Kyodo News. Kalau saya tak silap, nama dia Emiya Imura. Ketika kami tengah bersedih, dia pun tengah bersedih juga.
wartawan daripada Jepun tu. Kami tanya dia kenapa. Dia kena marah dengan dia punya editor daripada Jepun. Jadi kami serba salah. Kami tengah bersedih ni. Malaysia gagal ke separuh akhir. Dan dia pun tengah bersedih. Jadi alhamdulillah, walaupun rakan kami dia yang ada buat lipat, kami memberikan sokongan kepada dia. Tak apa, ini memang biasa. Kena marah editor, laporan-laporan yang kurang menarik tu memang biasa. Itu adalah asam garam dalam dia wartawan baru. Baru dihantar ke jadi sedikit sebanyak kami di sini juga membantu sebenarnya kongsi pengalaman dengan rakan-rakan wartawan dari negara lain, macam mana cara bagaimana pengalaman sebenarnya. Baik. Bukan saja dapat menyaksikan acara ataupun ialah sukan Asia secara langsung, malah pengalaman juga dapat dikongsi bersama-sama. Banyak kenangan manis dan juga pahit yang berlaku di sana juga. Okey, dan Zamri, hari ini juga merupakan hari yang terakhir. Jadi kami juga ingin mengetahuilah apakah antara acara yang akan berlangsung pada hari ini, Zamri? Okey, kalau saya boleh kongsikan, selepas karate meraih pingat emas pertama mereka untuk edisi kali ini, mereka ada satu acara lagi sebenarnya karate pada hari ini, iaitu Syah Malarani yang akan beraksi. Saya rasa sekarang tengah beraksi lah untuk di. Dan sekali lagi saya mohon doa daripada penonton di rumah, penonton yang sedang mengikuti kami secara langsung kan. Alhamdulillah, mungkin pada sebelum ni saya pernah bersiaran dengan SPN sebelum ni, saya sering kali meminta kalau boleh doa daripada rakyat Malaysia. Dan apa yang saya rasa sebenarnya beberapa pencapaian yang dilakar oleh kontingen kita sehingga kepada hari penamat pada hari ini sebenarnya banyak disokong, banyak dibantu oleh doa-doa daripada rakyat Malaysia sebenarnya. Dan pada hari ini hanya tinggal sukan karate sahaja kontingen yang terakhir lah sebenarnya. Atlet terakhir tu Syah Malarani. Dan anda boleh mengikuti siaran secara langsung. Saya kalau tak salah saya daripada TV OK lah. Masih ada acara karate dan pada sebelah malam nanti akan ada acara penutup yang dibawakan secara langsung juga daripada ATM. Okey, dan akhir sekali mungkin doa daripada Zamri sendirilah. Orang kata doa musafir ni insya-Allah Allah makbulkan. Jadi sama-sama kita doakan yang terbaik bagi kontingen Malaysia, khususnya untuk acara yang terakhir pada hari ini. Dan ketika ini mungkin ada sikit kata-kata kepada kontingen Malaysia, Zamri? Okey, alhamdulillah, seperti yang saya sudah sediakan, seperti yang sudah kata sebelumnya, alhamdulillah. Yang penting saya hanya meminta doa dan sokongan saya saja, sebab itu yang paling mustajab sebenarnya, dan telah terbukti, sasaran telah tercapai. Dan kalau Raja nak tahu sebenarnya pencapaian kontingen Malaysia kali ini sebenarnya antara yang terbaik selepas COVID-19. Alhamdulillah. Ya, antara yang terbaik sebenarnya, sebab kita meraih 6 pingat emas itu. Bayangkan kalau Datuk Azizul tidak mengalami kemalangan 2 hari sebelum dia berlepas, berkemungkinan kita sudah menyamai, insya-Allah kita sudah menyamai pencapaian 2018 di Jakarta Palembang. Ini semua berkat daripada doa daripada rakyat Malaysia sebenarnya. Baik, itu dia. Terima kasih kami ucapkan kepada Zamri Surahani di atas perkongsian tersebut, dan moga selamat kembali insya-Allah, dan juga selamat bertugas di sana. Dan Assalamualaikum Zamri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, itu dia para penonton. Sedikit update yang kami kongsikan kepada anda daripada sana untuk kita mengetahui apakah antara acara yang sedang berlangsung ketika ini. Dan kita nak teruskan perbincangan berkenaan dengan perkara ini. Kita bersama dengan Munawar Azmi di atas perincian seterusnya. Silakan Munawar. Okey, Raja Sufia, pastinya selari apa yang telah dikongsikan oleh sahabat pelapor kita langsung dari negara China tadi berkenaan Sukan Asia Hangzhou 2022, pastinya kita juga ingin mengetahui bagaimana perkembangan industri sukan negara dan apakah antara isu-isu yang melatari dan juga cabaran yang perlu ditempuhi untuk kita meletakkan nama Malaysia sebagai satu nama yang gah di peringkat antarabangsa. Pastinya hari ini kita akan berbicara bersama dengan Dr. Mohamed Nasruddin Naharuddin yang merupakan ahli Lembaga Institut Sukan Negara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Okey, Doktor, mungkin untuk permulaannya, tadi kita dah dengar sedikit laporan daripada sahabat pelapor kita di negara China. Ialah sekarang ini kita melihat kepada kedudukan pingat kita sudah pun meraih 6 pingat emas, 8 perak, 18 gangsa dan juga kita telah melepasi sasarannya. Jadi mungkin kita dapatkan respon awal daripada Tuan sendiri. Okey, 6 pingat emas dan kita berjaya melepasi 27 pingat sebarang warna yang telah ditetapkan oleh Chef de Mission, Datuk Chong Kim Fat, yang sebenarnya sedikit berbeza sebelum ni lah. Sebelum ni kita sasarkan pingat emas. Ini adalah kali pertama lah setelah sekian lama kita cuma mensasarkan pingat saja tanpa menetapkan sebarang warna dan kita berjaya melepasinya. Dan ada sebab lah kenapa kita lakukan begitu. Kita tetapkan KBS tetapkan sebegitu dan saya akan bincangkan sebentar lagi lah. Secara keseluruhannya saya boleh berpuas hatilah kerana kita pun tetapkan cuma pingat, tidak sebarang warna, tidak pingat emas. Dan untuk emas tu 6 pingat emas, ianya adalah pencapaian yang sebenarnya biasa kita capai lah. Untuk edisi yang sebelum ni, sejak daripada mula kita terlibat dalam Sukan Asia selepas merdeka 1958, memang kita tak pernah capai lebih daripada 10 pingat emas pun. 6 is a safe number lah, orang cakap, nombor selamat lah, tidak terlalu teruk dan tidak terlalu baik lah. Yang paling baik sekali pencapaian kita untuk Sukan Asia adalah pada tahun 2010. Waktu itu di Guangzhou, di China juga. Waktu itu kita dapat 9 pingat emas dan menempatkan kita pada kedudukan yang 10 terbaik. Kemudian prestasi kita jatuh sedikitlah pada tahun 2014, 4 tahun sekali kan Sukan Asia. Kita berjaya dapat tempat yang kita berjaya mendapat 7 pingat emas kalau tidak salah saya, dan menempatkan kita di tangga ke-14. Jatuh sedikit daripada tangga ke-10 keseluruhan ke tangga ke-14. Kemudian Palembang juga di tangga ke-14. Dan walaupun hari ini masih belum habis lagi, kita ada satu lagi acara, saya kira kita masih akan mengekalkanlah di tangga yang ke-14. Jadi ada sedikit kejatuhan, tapi walau bagaimanapun saya berpuas hatilah secara keseluruhannya dengan apa yang atlet kita persembahkan. Sebenarnya banyak juga kejutan-kejutan untuk Sukan Asia Hangzhou 2023. Okey, saya nak berbalik kepada apa yang dinyatakan oleh doktor tadi, iaitu ini kali pertama negara kita tidak meletakkan sebarang pingat berdasarkan warna. Kalau sebelum ni ialah kita mensasarkan berapa emas, berapa gangsa ataupun perak, dan kali ini kita hanya menyasarkan 27 pungutan pingat, dan itu juga menjadi tanda tanya dalam kalangan masyarakat. Kenapa ianya diletakkan sedemikian rupa? Ya, saya boleh fahamlah kenapa masyarakat ada berbunyi di sana dan sini dan lalu di telinga saya, kenapa tidak tetapkan emas seperti yang sebelum ini. Ada yang kata kita takut, ada yang kata kita sebab kita untuk Sukan C yang sebelum ini kita ada menunjukkan tanda-tanda yang kita ni sedikit jatuhlah prestasi atlet elit kita. Contohnya daripada Sukan di Hanoi 2021, Sukan C Hanoi 2021, kita dapat 39 pingat emas dan menempatkan kita di tangga yang ke-6. Kemudian 2 tahun selepas itu di Cambodia, Sukan C Cambodia, kita dapat 34 jatuh daripada 39 pingat emas ke 34 pingat emas. Pada tahun sudahlah tahun yang terkini yang di Cambodia. Dan keseluruhan untuk Sukan C itu kita dapat di tangga yang ke-7 yang paling tercorot. Kita tak pernah dapat ke tangga ke-7 daripada 11 negara yang bertanding Sukan C. Kita dapat di tangga yang ke-7, paling teruk sekali. Jadi diorang kata mungkin Malaysia KBS takut untuk ni, jadi tidak tetapkan sebarang pingat. Tapi sebenarnya itu tidak benarlah. Tujuan untuk tidak menetapkan sebarang pingat ni adalah atas nasihat daripada rakan kolaborasi kita lah, daripada Nippon Sports Science University. Dia advise kepada kita untuk amalan mereka, memang mereka Jepun tidak menetapkan sebarang pingat. Australia juga tidak menetapkan sebarang pingat. Jadi dia sarankan untuk Malaysia supaya tidak memberikan tekanan terlalu tinggi kepada atlet. Jadi jangan letakkan sebarang pingat lah, pingat emas maksud saya.
untuk yang kali ini, dan kita tengok apa yang atlet kita boleh lakukan dengan keadaan yang free mind, tanpa sebarang tekanan, dan just perform for fun lah. Dan juga saya percaya jugalah kalau kita tetapkan pingat ini, kan, kita mungkin akan terlepas beberapa pingat yang kita telah capai. Contohnya Azim kan, 41 tahun Munawar, kita tidak pernah pun dapat pingat untuk 100 meter lelaki. 41 tahun. Yang 41 tahun ini sudah ada Rabuan Pit. Ini adalah kali pertama setelah 41 tahun kita berjaya dapat pingat gangsa. Jadi itu satu, saya rasa disebabkan oleh kita tidak meletakkan tekanan itu, kita berjaya dapat 100 meter lelaki setelah 41 tahun. 41 tahun kemarau lah. Okey, saya setujulah dengan apa yang telah dilaksanakan. Ialah dari sudut psikologinya juga sangat baiklah, memberi impak yang sangat positif, khususnya untuk kita memberikan semangat kepada atlet-atlet yang akan berjuang untuk negara. Okey, kita juga melihat kepada situasi semasa sekarang ini. Sepastinya aspirasi, impian untuk bukan sahaja untuk KBS tapi juga untuk seluruh rakyat Malaysia. Untuk Malaysia ni bertanding di peringkat antarabangsa, khususnya di Sukan Asia ini, untuk kita melihat Malaysia ini kalau boleh nak setaraf dengan negara-negara lain. Contohnya seperti Korea Selatan dan juga Jepun. Kalau setidak-tidaknya setanding dengan negara jiran kita seperti Thailand. Jadi bagaimana untuk kita gambarkan keadaan ini? Apa silapnya dalam hal ini? Ialah kita lihat fasiliti-fasiliti kita mempunyai fasiliti yang cukup moden dengan teknologi yang canggih. Jadi apa kekurangannya di sini? Ya, saya sangat bersetuju tu. Sebenarnya saya dah travel across the globe dan kita bandingkan apa fasiliti yang kita ada dengan fasiliti yang mereka ada. Sebenarnya kita tidak ada alasan untuk kita tidak boleh setara dengan mereka lah. Ada beberapa cabaran yang sebenarnya kita sudah pun kenal pastilah di peringkat KBS. Yang mana kita dapat maklumat atau informasi ini daripada sesi libat urus yang KPS pernah adakan pada kalau tidak salah saya 2 tahun lepas lah, semasa PKP dia adakan sesi libat urus. Yang mana dalam perbincangan itu kita jemput daripada semua stakeholders lah, memegang taruh daripada pendidikan, daripada industri sukan, daripada experts, sport scientists dan pelbagai agak mendasar lah. Dan dapatan yang kita cabaran yang kita dapat dan kelemahan yang kita dapat sebenarnya daripada segi ekosistem itu sendirilah yang tidak betul-betul memacu suasana sukan di dalam negara kita ni supaya kita boleh mencapai tahap kualiti seperti di negara-negara gergasi sukan seperti Australia, seperti China, atau setidak-tidaknya seperti yang Munawar maklumkan tadi, seperti di Thailand. Mereka agak baik daripada kita lah. Selain daripada itu, cabarannya ekosistem kita satu, kemudian daripada kebergantungan kita kepada kerajaan juga terlalu tinggilah dari segi pendanaan, funding kepada persatuan-persatuan sukan terlalu tinggi, yang tidak ada pelibatan yang langsung daripada pihak swasta atau stakeholders lain. Itu adalah satu cabaran lah. Dan mendatang ini yang paling getir yang saya boleh kira adalah kita punya anak-anak sendirilah yang kita pun tahu diorang ni tidak begitu berminatlah sangat dengan libatkan diri dalam aktiviti fizikal, malah memilih untuk bermain permainan video. Itu akan mengecutkanlah kita punya pool of talent lah. Jadi ini adalah cabaran yang kita kenal pasti. Dan bergerak ke hadapan, hasil daripada perbincangan di libat urus itu, KBS telah adakan satu canvas sukan yang dinamakan visi sukan negara lah, VSN 30 yang mana ianya adalah satu blueprint untuk memacu atau mungkin saya boleh kata revolusi sukan lah yang terbaru untuk bergerak dengan lebih efisien. Dan di dalam visi sukan negara ni ada 6 tonggak utama lah, kalau saya boleh sebut. Antaranya adalah pengenalpastian bakat, hub sukan, profesionalism sukan,
gemilang sukan, apa lagi. Itu antaranya lah pembudayaan sukan yang paling penting sekali, pembudayaan sukan. Dan kalau saya boleh kupas, mungkin 3 daripada 6 tonggak ini, pembudayaan sukan tu kita nak anak-anak kita ni menjadikan sukan fizikal yang yang in the future mereka menjadi our heroes lah dalam sukan multi sport seperti Asian Game, Olimpik dan sebagainya tu akan libatkan dirilah. Dan ianya juga akan dibantu oleh tenaga guru-guru yang celik berkenaan dengan pengenalpastian bakat. Malah kita pun ada usaha yang dinamakan oleh MyTID, Malaysian Talent ID, yang ianya lebih komprehensif daripada our current system yang dinamakan SEGA kan. Pernah dengar SEGA? MyTID itu lebih komprehensif lah, yang kita sebenarnya dapatkan sistem itu daripada Belgium lah, daripada negara luar untuk kita adaptasikan kepada senario di Malaysia. Itu antara salah satulah usaha kita untuk pastikan Malaysia ni tidak terus nombor 14 lah di Sukan Asia. Kita nak di tangga yang lebih baik lah. Visi tersebut pasti menjadi harapan untuk kita semua rakyat Malaysia. Betul, Yalah, seperti yang Tuan nyatakan, kalau kita imbas kembali perjalanan Malaysia di sukan-sukan utama di peringkat antarabangsa, ialah kita masih lagi berada mungkin di tahap yang sama. Seperti yang Tuan nyatakan tadi, kita lihat kepada dekad kebelakangan ini, kita masih lagi berada di tangga paling pencapaian terbaik di tahap tangga ke-10. Kita kekal berada di tangga ke-14 untuk tahun-tahun yang seterusnya. Jadi bagaimana untuk kita perbaiki keadaan ini, ya, selain dengan visi dan misi daripada pihak KBS sendiri, apa lagi yang perlu kita tangani dalam hal ini? Satu ekosistem itu sendirilah yang perlu supportif lah. Bukan saja di pihak kerajaan, tapi di pihak swasta juga. Pendanaan sukan perlu lebih cergas, kerana kita tahu isu-isu yang melibatkan atlet kurang berminat untuk talent terlibat terus dengan sukan prestasi tinggi adalah mereka tidak nampak masa depan, ataupun dari segi pendanaannya agak lemah kan. Jadi kita mungkin ada perkasakan industri sukan itu supaya pendanaan itu boleh bukan saja bergantung 100% daripada kerajaan ataupun majoriti daripada kerajaan, tetapi malah ada syarikat-syarikat yang boleh kita jemput untuk memberikan pendanaan untuk sukan-sukan tertentu, especially sukan yang kita target lah untuk di peringkat Olimpik kan. Betul. Okey, Tuan, berkenaan dengan perkara ini juga, ialah kita lihat ada dalam kalangan atlet-atlet kita yang sangat memberikan pencapaian yang sangat memberangsangkan di Sukan Asia Hangzhou ini. Jadi ialah 6 pingat emas ini, adakah mereka akan diberikan imbuhan, insentif ataupun pengiktirafan daripada pihak KBS sendiri atas pencapaian ini, Tuan? Ya, saya percaya KBS akan berikan imbuhan atau penghargaan lah kepada atlet yang berjaya, kerana Munawar, bukan mudah Munawar untuk capai. Mereka mendedikasikan masa mereka, masa depan mereka untuk mengharumkan nama Malaysia. Jadi memang KBS akan berikan imbuhan. Dan kalau saya boleh sarankan, mungkin KBS boleh naikkan imbuhan. Dan mungkin kita boleh invite industri sukan memberikan imbuhan kepada mereka, ataupun security masa depan kepada mereka lah, untuk mereka terus beraksi cemerlang di masa mendatang. Dan tahun depan ini akan ada Olimpik kan? Olimpik France. Betul. Jadi Okey, dan kita sama-sama harapkan semoga Olimpik pada tahun hadapan ini akan membuahkan satu pingat emas pertama. Ya, betul. Itu yang kita nantikan sama ini sebenarnya, untuk sukan yang pada kiraan kita sukan yang paling besar di dunia ini. Terbesar. Ya, dan kita sepasti ingin memberikan terima kasih dan juga penghargaan kepada Dr. Mohamed Nasruddin Naharudin yang merupakan ahli Lembaga Institut Sukan Negara. Banyak juga inisiatif dan juga visi misi yang telah pun dirangka untuk memastikan kita dapat memperkasakan industri sukan negara. Terima kasih sekali lagi, Tuan. Terima kasih RTM untuk jemputannya. Okey, penonton, dan sudah pasti sekarang ini kita akan berehat seketika. Kita akan saksikan terlebih dahulu pakej khas Belanjawan 2024 yang kami sediakan. Dalam usaha memastikan kestabilan makanan, faktor input pertanian yang semakin meningkat serta membebankan pesawah dan pembekal perlu diberi perhatian. Apa yang diharapkan mereka? Pemberian subsidi dapat diteruskan dengan mekanisme bersasar.
Bukan sahaja menampung kos pengeluaran asas tani, langkah itu juga dilihat mampu mengelakkan ketirisan. Kita syarikat, kita bersama-sama lah dengan agensi seperti MADA buat pengembangan lah di kawasan supaya peladang petani ini dia dapat info yang betul tentang penggunaan input tanian seperti racun lah. Kalau kita tengok setakat sekarang ni dia jadi penerimaan, maksud dia peladang ni dia semakin okey lah. Maksud dia bila kita bersama-sama dengan agensi, kita buat pengembangan bagaimana cara nak guna racun, buat tanaman secara berjadual, nampak tu keadaan tu dah semakin berubah daripada dulu lah. Maksud dia semakin ke arah ke baik. Mereka turut mengharapkan agar projek Smart Sawah Berskala Besar Smart SBB dirangkumkan dalam Belanjawan 2024. Smart SBB dilihat antara langkah berkesan bagi mengurangkan kebergantungan kepada beras import. Contohnya di Simpang 4 Perlis dan Air Hitam Kedah. Smart SBB yang dilaksanakan selama 2 musim tahun ini melibatkan keluasan hampir 183 hektar telah mencapai hasil tuaian lebih 8 tan per hektar. Dalam usaha melahirkan lebih ramai petani dan pesawah berpengetahuan, pengembangan pengetahuan dan teknologi revolusi industri sektor pertanian perlu juga diberi keutamaan. Dan beras negara ni boleh cukup kalau kata peladang ni boleh membekalkan padi 9 tan ke atas 1 hektar. Yang ada ni tak ada masalah pun. Dengan keluasan yang ada ni cukup. Pasal kita tak cukup baru 30 lebih lah. Bukan banyak lah. Sikit lah. Boleh. Dia pokok padi ni dia jenis tanaman. Mana dia memerlukan penjagaan dan memerlukan makanan. Mana kita susun makanan bagi cukup, dia akan menghasilkan buah yang berkualiti. Dia tak kira di kawasan Haida ke, Kada ke, Mada ke, Luak Mada ke. Pasal macam dah satu projek kami laksanakan dengan Napah ni di Luak Mada, di Gubuk Panjang. Kawasan yang hasil 3 tan. Jadi kita usahakan dengan peruntukan daripada Napah ni, Napah bersama dengan Petronas ni, daripada keluar peruntukan kami usahakan daripada 3 tan tu boleh dapat hasil 7 tan bersih 1 hektar. Dengan keluasan 20,073 hektar yang diusahakan 10,400 pesawah seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Perlis, pesawah kita mampu melangkah lebih jauh. Tidak mustahil, suatu hari nanti Malaysia bakal muncul sebagai pengekspor beras. Zaki Yamani Ahmad, RTM. Ingat tak jam yang berdetik tepat jam 12 malam hari kemerdekaan kita? Alah, berita wajib akan ada setibanya ulang tahun kemerdekaan negara. Tak tahu dekat mana jam tu? Inilah tempatnya, Bangunan Sultan Abdul Samad. Menara jam ini berketinggian 41 meter bersamaan 135 kaki dan direka untuk menggema Big Band dengan gaya Indo-Saracenic. Dan mengikut catatan sejarah, ia telah mula dibina pada tahun 1894. Bangunan ini pada asalnya adalah untuk menempatkan pejabat pentadbiran British. Namun pada tahun 1974, ia dinamakan sebagai Bangunan Sultan Abdul Samad bersempena dengan nama Sultan Selangor yang memerintah ketika itu, iaitu Sultan Abdul Samad. Bangunan ini pernah dijadikan sebagai mahkamah negara, iaitu Mahkamah Persekutuan Malaysia, Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Tinggi Malaya. Sehingga kini, Bangunan Sultan Abdul Samad masih menjadi lokasi bagi acara resmi negara dan juga aktiviti kemasyarakatan. #Demi Negara, kita jumpa lagi. Apa yang saya harapkan? Belanjawan 2024 peruntukan yang mencakupi keperluan seluruh masyarakat. Sama ada di bandar ataupun di luar bandar. Juga tuntutan gaji bermaruah demi kelangsungan hidup. Demi masa depan saya dengan kawan-kawan. Dengan ketidaktentuan ekonomi dan kenaikan kos sara hidup, pastinya kita mengharapkan bantuan berterusan. Meringankan perbelanjaan harian. Walaupun
Walaupun nilainya kecil di mata kasar, tetapi amat besar dampaknya kepada peruntukan perbelanjaan kerajaan. Ke mana aliran tunai ini akan dibawa dan siapakah yang bakal mendapat manfaatnya? Ikuti Belanjawan 2024 hanya di RTM. Okey, ini dia di hadapan kita para penonton diorama kehidupan realiti tapi dalam bentuk mini lah kan. Bersama dengan kita, saya kenalkan iaitu Encik Muhammad Hanif Muhammad Yusof Nawar merupakan pereka diorama. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, saya sebenarnya cukup teruja sebenarnya melihat diorama di hadapan kita ini. Sepastinya ingin kita kongsikan kepada anda, Encik Hanif. Sejak bila sebenarnya terlibat dengan penghasilan kreatif diorama ini? Diorama saya bermula dalam 2016 macam tu. 2016. Pada awalnya inspirasinya bagaimana? Daripada siapa Encik Hanif sendiri belajar berkenaan diorama ni? Saya tengok ni ada satu rancangan dekat TV tu. Dia interview seorang artis diorama ni. Start tu saya tahu first time perkataan diorama tu, dan saya buat research. Saya buat carian dan saya tahu benda ni ada. Okey. Dan kalau kita tengokkan, ialah orang yang nak menghasilkan diorama ni perlu ada ketelitian, perlu ada kesabaran ya. Sebab ini bukanlah satu perkara mudah untuk nak dihasilkan. Sebab kalau kita tengok dari segi penggunaan warna itu sendiri, perlu nampak macam memang betul-betul ini adalah dunia realiti kan. Seolah-olah real life. Jadi bagaimana sebenarnya Encik Hanif sendiri nak menghasilkan diorama ni bukan mudah, dan penghasilannya biasanya berapa lama? Okey, penghasilan dia boleh makan masa sebulan sehingga ke setahun. Wow, setahun. Setahun. Depends on saya punya keperluan masa tu. Contoh kalau kita ambil tempahan, tak bolehlah kita setahun. Dalam sebulan ke 3 bulan je lah. Tapi untuk pertandingan saya concentrate lebih lah. Sebab masa kita dah tahu dalam setahun awal. Jadi saya tak rushing. Itu yang saya maksud setahun. Macam yang ni, yang ni saya buat dalam masa setahun. Wow. Tapi kita boleh nampaklah hasil dekat menawar kan. Yang ni saya menang gold medal dekat Melcom. Selayaknya. Tahniah kami ucapkan. Wow, bayangkan di hadapan kita ini pemenang bunga emas untuk pertandingan yang dimasuki Encik Hanif sendiri. Okey, kita sedia maklum bahawa diorama ini mempunyai ceritanya yang tersendiri. Jadi untuk Encik Hanif sendiri, apa antara cerita ataupun konsep yang ingin ditengahkan dalam setiap diorama ini? Okey, saya suka buat konsep pasal apokalips ataupun futuristik ataupun sci-fi. Sebab apa? Sebab dia lari daripada kebanyakan artis diorama yang ada yang tempatan. Kalau contoh kalau kita nak dekat dengan orang, kita nak likers, kita nak banyak like, buat rumah kampung of course. Pasal dia dekat dengan masyarakat, buat rumah kedai, typing ke, tempat-tempat berjarah Melaka. Tapi saya tak nak buat itu sebab ramai sangat orang buat. Jadi saya nak lari, saya pergi ke science fiction. Lagipun saya rasa science fiction boleh memberi saya peluang untuk berkreativiti lebih. Satu science fiction ni ramai peminatnya saya. Banyak golongan juga kan. Lagipun tak ada siapa pernah rasa science fiction tu. Jadi kita bebas bekerja. Betul. So ia berdasarkan daripada pengalaman dan juga idea kita sendirilah kan. Okey, dan kalau kita lihat juga yang ini pula, apa yang konsep? Inilah antara science fictionnya, macam situasi pasal apokalips lepas nuclear war ke. Jadi dekat bumi ni dah jadi wasteland. Jadi kita identiti dia macam contoh kereta ni macam zombie. Maksudnya mungkin ada hidupan yang DNA dia dah berubah. Jadi dia perlu bertahankan diri, stok food dia dekat sini, weapon dia dekat
malam ni. Ada yang tengah bersantai di sini juga. Saya lihat dah macam apa dalam permainan video. Wow, Jadi, cukup menarik. Itu maksud saya, kita boleh luaskan kita punya aktiviti tu. Wow, memang sangat kreatif. Okey, yang di hujung ni, kalau sana science fiction, yang ni pula seolah-olah kita berada di hutan Amazon. Ini pun science fiction juga untuk menunjuk apa? Sebab saiz buaya tu oversize compare dengan figure. Tapi untuk kalau saya pakai figure yang normal, orang akan rasa macam kenapa buaya sangat besar. Jadi pasal tu figure tu bertopeng macam perlu bantuan pernafasan. Ada yang tak perasan ada buaya sebenarnya dekat sini. Kita zoom kat bawah sikit. Inilah. Okey, boleh nampak buaya ni. Cerita yang dibawa dalam diorama ni. Tapi ini basically sebenarnya saya nak main dengan perspektif je. Saya punya eksperimen. Untuk saya create foreground, middle ground dengan background. Okey. Dan ini juga mungkin yang kita boleh kongsikanlah berkenaan dengan diorama yang ada. Tapi antara perkara yang paling penting adalah peralatan yang perlu digunakan untuk menghasilkan. Yalah, kalau kita tengok kan, benda sekecil-kecilnya kan, menawar kan. Saya rasa kalau kita nak buat ni penuh kesabaran je. Belum tentu boleh buat lagi. Okey. Dan apa antara peralatan yang diperlukan, Cik? Basically, kalau kecil ni, of course kita nak tweezer lah. Lepas tu cutter. Untuk kita potong model kit ni keluar daripada dia punya acuan dia. Oh, okey. Itu pun ada dijual Ya. Okey. Acuan dia lah. Dia figure ni kita kena cut satu-satu, cut out. Kemudian kita paste. Kalau plastik kita pakai ni simen. So simen ni akan lekatkan figure. So dia akan bercantum lah. Kemudian kita kena bersihkan. Selalu saya pakai pisau yang mata dia fine lah. Kita kena bersihkan tepi dia punya bekas molding daripada kilang tu. Sampai dia tak ada kesan cantuman. Macam ni. Dia tak ada kesan cantuman. Betul. Nampak perfect kan. Okey, jadi kalau untuk menghasilkan diorama yang terbaik ini, ialah daripada pengalaman Encik Hanif sendiri, bagaimana untuk kita war-warkan kepada individu-individu anak-anak muda yang baru nak berkecimpung dalam dunia diorama ini, apa antara teknik-teknik yang perlu mereka ketahui yang penting sangat dalam diorama ini? Kalau teknik, saya rasa pertama sekali kena ada inspiration. Okey. Kita buat sesuatu yang dekat dengan diri kita, sesuatu yang bagi berahi, supaya dia tak padam, dia tak jadi separuh jalan. Okey, ini sangat pentinglah kita gambarkan kepada anda. Ini antara hasil-hasil karya daripada Encik Hanif yang kita boleh tontonkan. Yang ini cantik. Wow, di suasana perkampungan di sawah padi. Betul. Yang ni tempahan daripada muzium saya buat untuk Muzium Seremban, Muzium Negeri Sembilan. Rumah Minangkabau. Wow. Okey, yang paling besar diorama yang pernah dihasilkan oleh Encik Hanif sendiri besar mana? Saya buat 3 kaki, 3 kali 4 kaki. Wow, besar. Tapi itu tempahan lah. Okey, itu apa? Scenery macam ni jugalah. Rumah-rumah kampung. Okey, daripada hobi pada asalnya, sekarang ini mampu menjana pendapatan daripada diorama ini. Boleh menjana pendapatan, betul. Jadi bagaimana untuk kita war-warkan kepada generasi muda dekat luar sana, ialah tak salah untuk kita menceburi kerjaya dalam bidang contohnya seperti hobi yang kita minati, khususnya dalam diorama ini, dan juga ia boleh menjadi satu kerjaya yang boleh mendatangkan pendapatan yang lumayan. Dia peminat dia ramai. Ikut pada skill. Contoh yang saya buat ni, skil dia 1/35. Maksudnya 35 pengecilan. 35 kali pengecilan daripada saiz kita. Ini yang dimaksudkan 1/35. Dia ada sehingga 1/12. Even ini pun kita boleh panggil diorama juga. Tapi skala dia 1/1. Yang saya buat ni diorama dalam kategori miniature. Jadi memang betul lah dia boleh menjana pendapatan. Kena pula untuk peminat-peminat toys. Collect action figure 1/12 Iron Man semua tu kan. Of course lah dia akan cari untuk buat background untuk dia buat shooting. So boleh buat tempahan juga dengan Cik Hanif? Boleh, tak ada masalah kan Cik Hanif kan. Okey Cik Hanif, ada juga yang tanya tadi Cik Hanif, sebab kita tengok hasil-hasil kreativiti Cik Hanif tadi kan, sebagai contoh tadi kalau kita tunjukkan tadi yang buaya tadi tu, yang hutan tadi kan. Macam mana kita nak wujudkan
gambaran ada macam asap-asap tu. Mana nak buat asap tu yang putih-putih. Efek dia tu. Efek kan. Aku tak boleh cakap dalam TV dia. Alamak, rahsia. Bukanlah rahsia tapi tak elok untuk budak-budak. Okey, kita simpan rahsia tu. Tak apalah, rahsia jangan dibocorkan. Okey, jadi sebenarnya itu bergantung pada kreativiti. Gantung pada kreativiti. Itulah yang dia ada smoke maker. Okey. Smoke maker tu kita ataupun apa yang wap tu kan, yang pewangi tu, yang keluar asap tu. Diffuser. Diffuser, yes. Lepas tu kita kenakanlah dekat sini. tiupkan kat keliling ke. Tak boleh bau kan. Awak nampak gambar je. Betul. Okey, itu namanya kreativiti. Kreativiti. Okey, dan juga di bahagian depan kita ada juga miniature beberapa orang panggil apa ni? Beberapa figura yang saya handpick. Jadi itu apa antara figura-figura yang ada? Ini contoh figura yang saya minat lah. Situasi apokalips ataupun zombie. Sama lah macam ni. Yang ni inspiration daripada movie lah ni. Captain America, Wolverine. Star Wars. Wow. Okay. Kalau macam satu figura tu berapa lama dihasilkan untuk mendapatkan, yalah kalau kita tengok perfect lah kan dia punya kejadiannya tu, bagaimana? Berapa kalau lama? Daripada scratch sampai ke habis paint, saya estimate 5 ke 6 jam. Oh, 5 ke 6 jam? 5 ke 6 jam daripada pasang lah. Oh, kalau sehingga proses pengeringan lah. Sehingga kering, sehingga buat finishing, tutup sekali, last sekali. Oh. Okey, kita sebenarnya hari ini nak tengok demonstrasi daripada Encik Hanif. Tapi tak cukup masa sebab nak buat benda ni kena ambil masa yang lama kan Encik Hanif kan? Betul. Okey, Encik Hanif, ramai juga yang kita tanya kan bila mereka nak menceburi bidang diorama ini, ialah sebagai contohlah di hadapan kita ini, berapa sebenarnya harga kalau kita jual di pasaran? Sebagai contoh kita ambil yang ni. Okey, jual depends on artis tu sendiri. Dia tak ada harga yang tetap. Dia tak ada harga, dia tak ada range harga yang tetap. Depends pada artis sendiri. Kalau macam ni saya estimate, maksudnya dengan modal, dengan pembuatan, makan masa, kalau saya jual dalam 2,000 ke atas lah. Wow, RM2,000. Wow, memang berbaloi lah dengan hasil kualiti kerja tangan yang sangat tinggi tersebut dengan penceritaannya pastinya ada menambat hati peminat-peminatnya yang tersendiri kan. Dan untuk menghasilkan ini berapa lama ni? Yang ni pun saya buat ini time COVID hari tu. Sebenarnya ada satu pertandingan saya masuk ni lah. Jadi saya create ini setahun juga. Tapi bila COVID serang tu kita tak ada competition, so saya build lagi satu. Setahun jugalah sebenarnya. Setahun nak menghasilkan lah. Okey, Tuan Hanif, untuk pertandingan diorama ini di mana saja yang Encik Hanif pernah masuk? Dekat dalam negara saja ataupun ada bercadang untuk keluar negara? Yang terbaru yang dalam negara itu dekat Pulau Pinang. Nama dia Malaysia Competition, Melcom. Tapi penyertaan antarabangsa jugalah. Ada dalam 20 negara rasanya gitu. Tapi dia banyak kelas lah. Cuma yang saya masuk kelas diorama. Okey. Setakat ni bila saya dapatkan feedback daripada juri, saya tanya dia kalau saya masuk kategori advance, apa jadi? Dia kata bolehlah bronze ke. So saya tahu saya punya level belum boleh pergi international lagi. Okey, kejap. Tadi Cik Hanif ada menyentuh berkenaan kategori untuk pertandingan dalam diorama ini. Mungkin kita boleh kongsikan kepada penonton sebelum kategori advance apa lagi yang ada? Dia bukan maksudnya pertandingan tu, Malaysia Competition tu, dia bukan sahaja ada diorama. Dia ada modeling lain, dia ada skill untuk buat kereta kebal, kapal terbang, kapal laut, robot. So saya kelas diorama dan dia ada 2 kategori, advance dengan standard. So yang saya masuk sekarang standard. Bila saya dah dapat gold, saya dah tak boleh masuk standard lah. Lepas ni saya kena move to advance. Apa beza di antara diorama advance dengan standard ni sebenarnya? Standard ni yang tak pernah menang apa-apa. Oh, aku je. Saya ingatkan ada lagi. Selagi dia tak pernah menang, dia tak ada masalah. Dia boleh masuk. Dia tak menang, dia kena move on. So sekarang ni Encik Hanif sendiri di kategori advance lah. Advance. Alhamdulillah. Okey, kalau tadi kita dah berkongsi berkenaan dengan peralatan yang diperlukan lah. Dari segi penggunaan warna juga kan, ada beberapa warna di sini juga dan bagaimana campuran-campuran warna itu dilakukan untuk menghasilkan ialah satu benda yang nampak realiti. Macam ni? Warna dia ada beberapa kategori lah. Tapi saya suka guna warna yang water base. Pasal saya ada anak-anak. Jadi water base ni tak ada fume, dia tak ada bau dan dia tak harm
Dekat tak lah, pasal dia pakai je campuran dengan air saja. Tapi yang bawah ni enamel. Yang enamel ni kita kena campur dengan dia punya tina. Kita kena tinkan dengan dia punya tina bagi dia nipis. Baru dia boleh apply. Yang enamel ni banyak untuk buat efek lah, efek lumpur. Contoh buat karat. Karat. Dia punya lumpur-lumpur kat tayar dia ada macam contoh macam ni dust effect untuk buat habuk. Buat habuk pun ada. Wow. Macam ni enjin minyak enjin. So guna dia dekat enjin macam ni kan. Bagaimana yang ada enjin? Okey di sini. Di sini. Maksudnya selain daripada enjin yang usang, yang berkarat, dia mesti ada kesan minyak sikit. Baru dia nampak. Dekat bahagian bawah ni kan? Imperial betul. Ni bekas minyak ni kat bahagian bawah. Dekat surat khabar tu. Dekat surat khabar tu kan? Wow. Saya pegang ni earth effect. Earth effect ada lumpur. Macam-macam ada lah. Mungkin digunakan di bahagian sini. Ada contoh betul. Untuk buat tanah basah macam ni, tanah hutan. Dia tak berumput, dia berlumpur. Dia daun kering banyak. So kita kena banyak reference, kita kena banyak research. Baru kita buat dia pelan-pelan. Okey. Untuk jadikan dia real tu. Cik Hanif sendiri, anak-anak Cik Hanif ada juga yang terlibat dalam diorama ni? Anak saya nampak berminat, tapi so far saya tak bagi buat yang pegang pisau semua lagi lah. Sekadar mewarna. Yalah, Cik Hanif sekarang ni antara seorang yang sangat berpengalaman, sangat pakar dalam bidang diorama ni. Ada tak membuat kelas-kelas untuk mengajar anak-anak muda yang berminat untuk bidang ini? Ada jemputan, tapi setakat ni saya belum menerima apa-apa jemputan lah sebab saya kerja. Saya punya free time Sabtu Ahad je. Ya ke? Faham. Jadi susah nak bagikan masa. Masa limited lah kan? Betul, masa tu limited. Jadi, yelah, bila kita setiap daripada bidang yang kita ceburi tu pasti ada cabaran kan? Macam ni kan? Jadi, apa antara cabaran untuk nak meneruskan minat dalam masa yang sama juga menjana pendapatan daripada hobi ni sendiri? Pasti ada cabaran. Saya rasa cabaran daripada segi masa. Lepas tu kalau dalam situasi saya lah, anak kecil lah. Dia anak saya seorang 10 tahun tu dah okey. Yang kecil tu 2 tahun. Nak perhatian lagi. Bila saya tengah buat kerja, dia akan datang. So saya tak boleh bagi dia main belakang saya. Sebab saya tak tahu apa dia buat. Betul. Saya punya workstation ada satu part untuk colour, satu part untuk buat airbrush. Jadi kalau dia belakang saya dah kena stop kerja lah. Betul. Itu antara cabaran yang saya lah secara individu. Seterusnya kalau daripada segi industri seni tampak sendiri, saya harap satu hari dia dapat tembus, dapat challenge ataupun dapat match on dengan painting, sculpture, printmaking. Sebab sekarang pun contemporary artist yang baru-baru sekarang dah mula buat installation. Jadi apa salah dia orang kalau dapat tempat. Betul. Betul. Jadi untuk Cik Hanif sendiri, bagaimana Cik Hanif memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan karya-karya kreatif daripada Cik Hanif? Yang tu je kelemahan saya. Sebab saya ada satu, saya ada Facebook je, saya tak ada TikTok, saya tak ada Instagram. InsyaAllah dengan puasa viral tak ada masalah Cik Hanif. Puasa viral, kalau viral di Facebook tu pun salah satu ialah tapi dekat Facebook saya banyak, maksudnya bila saya cakap bila kita buat diorama ni kita kena ada inspiration kan. Seterusnya saya buat supaya dia memberi manfaat lah. Jadi even saya bukan buat benda yang cara adab makan ataupun sembahyang ke apa ke, tapi setiap saya buat, saya record dan saya buat free tutorial dekat Facebook saya. Okey, apa nama Facebook ni? Hanif Yusof. Okey, Hanif Yusof. HANIFF YUSOFF. Okey, bagi yang berminat dengan diorama ni, hasil kerja, hasil tangan daripada Cik Hanif, anda boleh intai di Facebook Cik Hanif sendiri. Jadi apa pun, ingin ucapkan terima kasih atas perkongsian pada kali ini. Wow, sangat memberi inspirasi kepada kita semua. Wow, Sophie suka tak? Suka sangat. Saya memang suka benda-benda yang miniature ni kan. Sebab dia macam comel je, cantik je kan. Tapi sebenarnya perlu kesabaran yang sangat tinggi lah untuk menghasilkan. Okey, kita dah sampai ke penghujung siaran untuk edisi Hujung Minggu pada hari ini. Dan sepasti kita ingin ucapkan terima kasih kepada anda kerana kekal setia bersama kami di saluran berita RTM dan juga saluran TV1 untuk Ruangan Sahabat Pagi. Ya, insyaAllah kita akan berjumpa lagi esok bersama dengan rakan host yang lain. Sekian daripada saya, Raja Sufia Raja Adib. Dan saya Munawar Azmi, mewakili kru penerbitan Sahabat Pagi Malaysia dan juga penerbit Kamal Firmansyah mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum dan semoga hujung minggu anda penuh dengan keceriaan dan juga penuh dengan aktiviti yang bermanfaat. Bye.